jelaslah semua tu adalah kasih sayang Tuhan kepada kita. Okey, jelas Jadi itu adalah introduction kita. Okey, jadi pada pagi ni kita akan tengok tentang I love myself dan I love you. Dan terima kasih kepada Tag Shah Alam yang sudi untuk berjemput saya lah Okey, jadi apakah itu I love myself? I love myself adalah bagaimana kita mencintai dan menyayangi diri kita sendiri walaupun diri kita tak sempurna. Okey, siapa yang sempurna angkat tangan? Tak ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Walaupun kita handsome, hidung kita mungkin penyek. Walaupun kita cantik, tapi kita mungkin hitam. Walaupun muka kita manis, mungkin kita pendek sikit. Mustahil kita sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Sebab tu kesempurnaan tu hanya milik Tuhan. Tetapi I love myself ialah kita belajar untuk menerima dan menyayangi diri kita sendiri walaupun tak sempurna. Kita tak perlu tunggu kesempurnaan untuk mencintai dan menyayangi diri sendiri dan menyayangi orang lain. Dan menerima diri tak sempurna tetapi menyayangi dan membaiki tapi tetap tak sempurna tapi menerima diri dan memperbaiki diri, itulah kesempurnaan. Maka kesempurnaan ini tidak ada penghujungnya. Tetapi merasa diri tak sempurna dan cuba menyempurnakannya dengan mengambil keburukan menjadi kebaikan dan mengambil kebaikan itu untuk kekal kebaikan. Itulah kesempurnaan. Okey, jadi jelas Jadi I love myself adalah bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri, iaitu mencintai pemikiran, perasaan dan jasad kita. Tujuan dia satu saja, supaya kita boleh menyayangi orang lain. Kerana jika kita nak bahagia dalam kehidupan ni, kita nak tenang, kita nak happy, antara tekniknya ialah kita perlu membahagiakan orang yang terdekat, orang yang kita sayang. Jadi kalau ibu, dia nak bahagia, dia kena bahagiakan anak dia. Jadi bila anak dia bahagia, suami dia bahagia, family dia bahagia, maka kita rasa tenang, seronok, happy, bahagia. Tapi kalau kita rasa kita bahagia, kita nak bahagiakan diri kita, tapi anak kita tunggang langgang, suami kita pun tak abai, dan anak-anak kita pun sakit, mereka pun ada masalah tersendiri dan rasa tak bahagia. Masa tu kita tak bahagia tu. Kebahagiaan kita dapat pun hanya fake saja ataupun kita berpura-pura bahagia. Sebab itu, untuk bahagiakan diri sendiri, bahagiakan orang yang paling dekat dengan kita, orang yang kita sayang. Nanti barulah kita bahagia. Sebab kebahagiaan kita dan kebahagiaan orang lain tu sebenarnya satu. Apa yang ada pada diri kita, ada pada diri dia, sama je. Sebab itu, apabila saya berbuat baik kepada orang lain, maka dalam diri dia, dalam diri saya sama saja. Tapi sebenarnya saya buat baik pada diri sendiri. Roh kita dengan roh dia sama je. Dua-dua roh tu daripada kekuasaan Tuhan. Jadi berbuat baik dengan orang lain, maka sebenarnya yang dalam tu sama. Maka sebenarnya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Maka kebaikan, faedah, ketenangan, keharmonian tu datang kepada diri kita sendiri juga. Sebab itu apabila kita berbuat jahat pada orang lain, sebenarnya kita berbuat jahat pada diri kita sendiri. Kita yang tak tenang nanti, kita rasa gelisah, kita yang tak boleh tidur malam. Sebab itu buat baiklah pada orang lain. Sebab itu dalam hidup ini, sebenarnya jika kita sedar apa yang Tuhan nak kepada kita dan kasih sayang ni, ialah Tuhan yang pertama, Tuhan nak kita buat baik. Yang kedua, Tuhan nak kita sedar bahawa yang berbuat baik itu adalah kasih sayang dan kekuasaan Tuhan, bukan kita. Maka buat baik dan pulangkan kepada Tuhan, buat baik dan rasai kasih sayang Tuhan, dan buat baik, pulangkan balik kebaikan kepada Tuhan tanpa mengambil apa-apa walaupun satu zarah. Pulangkan semuanya. Jadi kita ni apa? Kita ni hanya alat untuk menyampaikan kasih sayang, hanya jambatan untuk menunjukkan maha kasih sayang Tuhan dalam kehidupan. Jadi siapa yang dah sedar, bersyukurlah bahawa Tuhan telah memilih diri kita, jasad kita untuk menyatakan kasih sayang dia, sifat dia. Maka bismillahirrahmanirrahim, jalan teruslah. Jangan pusing-pusing belakang lagi, ya. Kerana dalam hidup ini, apabila kita yakin satu benda itu,
maka tugas kita jalan terus buat kebaikan saja. Sebab itu, dalam hidup ini sebenarnya kita tidak perlu mendebat-debatkan tentang kepercayaan dan keyakinan. Sebab itu, jika ada orang berdebat-debat tentang kepercayaan, tentang keyakinan, tentang betul salah tu, kadang-kadang kita sedih lah Dan perbalahan tu menyebabkan perselisihan pendapat, pergaduhan dan peperangan dan pembunuhan. Orang yang mencari-cari orang yang cuba menegak-negakkan dia benar, dia betul, menegak-negakkan dia benar, dia betul sampai bergaduh dengan orang tu, bergaduh dengan orang ni. Sebenarnya dia belum betul lagi tu. Sebab dia tak yakin dia betul. Bila dia tak yakin dia betul, dia nakkan orang lain yang mengesahkan dia betul. Dia nakkan orang lain yang menyatakan dia betul, mengatakan, ya awak betul. Itu belum betul tu sebab dia tak yakin. Dia nak orang lain yang mengesahkan dia betul. Tetapi apabila keyakinan kita betul dan kita yakin kita betul, kita benar, kita tak perlu lagi dapat pengesahan orang. Apa-apa orang cakap betul ke tak betul ke, kita yakin, bismillahirrahmanirrahim, jalan terus. Yang penting bawa kebaikan kepada orang lain dan masyarakat. Sebab itu orang dalam kesedaran, dia tak ada lagi nak berdebat-debat, nak menunjukkan kebenaran, berhujah-hujah. Akhirnya tak ke mana tu. Tapi kita berlumba-lumba buat kebaikan. Jadi maksudnya dalam kehidupan ini, satu ketika kita tak ada lagi nak berdebat betul, salah, benar, betul. Tak ada lagi. Itu banyak buang masa. Tetapi masing-masing atas kebenaran dan keyakinan masing-masing berbuat baik. Berbuat baik. Kalau engkau betul, kau buat baik. Kalau aku betul, aku buat baik. Maka istilah dia berlumba-lumbalah kita membuat kebaikan. Dan berlumba-lumbalah kita mengejar kebaikan supaya masyarakat merasai kebaikan, anak-anak, ahli keluarga merasai kebaikan. Dan akhir dunia ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan love. Itulah tujuan kita dalam kehidupan. Sebab saya tengok kawan-kawan saya tu yang berdebat-debat sampai bermasa-masa muka, akhirnya bergaduh-gaduh dan tak ada banyak kebaikan pun. Sebab itu, kalau kita nak kekalkan silaturahim kita, nak kawan lama, kadang-kadang kita kena diam pendirian kita dan tak menunjukkan perbezaan kita kerana kita tak nak hati terguris. Kita nak kekalkan silaturahim. Sebab untuk membina silaturahim tu, kasih sayang tu, kita mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk membina kasih sayang, persahabatan, saling bekerjasama. Tetapi untuk hapuskan persahabatan tu sekejap je. Hanya dengan satu dua perkataan yang menyakitkan, hanya kata-kata negatif dan ungkit-mengungkit, maka bertengkar, terguris hati, maka kasih sayang dan silaturahim tu boleh putus. Dan kalau baik pun dia tak sama macam dulu. Jadi kita kena kekalkan kasih sayang kita lah dalam I Love Myself untuk ketenangan kita dan ketenangan orang lain. Kecuali benda tu memudaratkan. Memudaratkan maksudnya memudaratkan diri kita dan memudaratkan orang lain, memudaratkan alam dan nampak jelas dia merosakkan, baru kita kena stopkan, baru kita kena hentikan dengan tindakan kita kerana kita sayangi diri sendiri dan sayangi orang lain. Okey, jelas Okey, banyak pula introduction kita pagi ni. Okey. Okey, sebab dalam I Love Myself ni sebenarnya kita menyayangi diri sendiri untuk menyayangi orang lain. Tapi ada juga orang kata kan kat saya, dia kata I Love Myself ni bukan ajaran Islam. Islam tak ajar I Love Myself kan. Tak apalah, no problem lah kita diam sajalah Jadi maksudnya kalau dia dapat terima, alhamdulillah, terima dan rasai dan bawa kebaikan. Tapi kalau tak dapat terima, no problem. Sebab pemahaman dan ilmu dan lapisan cahaya tu tak sama antara kita. Cuma kunci dia satu saja, iaitu respect. Respect ni ialah saling hormat menghormati. Setiap sesuatu itu pasti beri kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain. Cuma pendapat saya, I Love Myself ni adalah selaras dengan ajaran agama Islam kita. Dalam ajaran agama, biasanya mereka menyebut rahmahkan diri, iaitu berbuat baik pada diri sendiri, tenangkan diri sendiri, menjaga diri sendiri.
Maka saya gunakan terus istilah I love myself. Itu menyayangi diri sendiri sebagai manifestasi kasih sayang Tuhan. Dialah Quran tu, ayat Quran tu banyak menyebut tentang bagaimana pentingnya I love myself tu. Contohnya ayat paling mudah dia kata, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada ahli neraka. Maksudnya Tuhan suruh pelihara diri kita dulu. Barulah boleh pelihara ahli keluarga kita. Barulah boleh pelihara jiran kita, orang lain. Sebab dalam I love myself, kalau kita pun sakit, kita beresah gelisah, kita pun marah, kita pun tak tenang duduk, kita pun asyik, tak boleh tidur malam, resah gelisah, tak tenang, berbolak balik jiwa kita. Kan? Jadi macam mana kita nak cakap yang baik-baik, macam mana kita tenangkan keluarga kita, macam mana nak peluk keluarga kita. Kalau kita resah, gelisah, stres, anak kita pun kita asyik pukul-pukul je. Suami ke isteri kita asyik cakap kasar-kasar, asyik nak marah. Dengan jiran kita pun pasang-pasang muka, bergaduh, berbagai-bagai lah kehidupan. Jadi macam mana kita nak menenangkan orang lain, nak peluk anak kita, nak menyanyi dengan anak kita, nak bermain dengan anak-anak kita, nak berbual, nak bersembang, tak boleh. Tak boleh tu. Sebab jiwa kita rasa gelisah. Konflik dalaman kita tak selesai tu. Sebab tu sayangi diri kita, tenangkan diri kita, damaikan diri kita, happykan diri kita, cukupkan diri kita. Kasih sayang, ketenangan, kebahagiaan tu naik daripada kaki. Rasa kasih sayang tu naik sampai ke lutut, paha, sampai ke dada, sampai ke mulut, hidung, mata, telinga. Kasih sayang tu penuh, kebahagiaan tu, ketenangan tu melimpah ruah. Nanti melimpah ruah tu dari kepala kita melimpah ruah dengan sendirinya. Maka tak payah buat apa-apa. Anak kita tahu kita happy. Anak-anak kita, isteri kita tahu kita bahagia. Kawan-kawan kita tahu kita ceria. Sebab energi, rasa kebahagiaan tu melimpah ruah. Maka orang pun suka jumpa kita. Dia pun tersenyum. Kita pun boleh berbual. Dan kita nak buat apa-apa kerja pun seronok, happy, tenang. Sebab itu kita perlu sayangi diri kita dahulu sebelum menyayangi orang lain. Sebab itu dalam I love myself is not selfish. I love myself bukan selfish. Selfish adalah kita memijak orang lain untuk naik atas. Itu bahaya tu. Itu tak betul tu. Selfish adalah kita memburuk-buruk-burukkan orang lain untuk kita jadi popular. Selfish adalah kita memijak, menindas, memburukkan orang lain, mengambil kesempatan pada orang lain untuk jadi popular, untuk nampak hebat, untuk dapat kepentingan. Itu tak betul tu. Itu Tuhan marah tu. Itu merosakkan diri sendiri tu. Itu bukan I love myself. Okey, kejap Tertutup dengan sendiri pula kita punya lampu. Oh, tiba-tiba cahaya hilang. Itulah. Dah tak berseri dah wajah saya. Kena buka lampu balik. Berseri lagi. Ya. Tetap handsome. Betul pakcik. Okey Jadi ingat tadi, I love myself bukan selfish. Selfish kita pijak orang lain untuk naik atas. Kita burukkan orang lain untuk nampak popular. Dan kita ambil kesempatan pada orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Itu tak betul tu. Itu bukan I love myself tu. Itu merosakkan diri kita sendiri untuk jangka pendek dan jangka panjang. Nanti kita rosak tu. Tetapi I love myself ialah bagaimana kita bahagiakan diri kita dan akhirnya kita boleh bahagiakan orang lain. Bagaimana kita kena maju dan berjaya dan kita akan tarik orang lain untuk maju dan berjaya. Bagaimana kita bekerjasama dengan orang lain dengan penuh tenang, bahagia, happy dan akhirnya kebahagiaan tu dapat bersama-sama. Itulah I love myself. Jadi sangat seronok, sangat happy, sangat tenang. Sebab tu ada satu suri rumah tu, dia cakap dengan saya. Lepas dia ikut seminar I love myself tu, dia kata, Prof, saya dulu nak buat kerja rumah stresnya. Saya nak jaga anak-anak saya selalu stres, saya selalu mengeluh. Kadang-kadang saya mengamuk-mengamuk dengan suami saya sebab saya rimas dengan diri saya. Nak jaga anak pun saya asyik pukul-pukul anak, saya jadi mak yang garang. Jadi bila dia belajar I love myself, dia happykan diri dia, dia tenangkan diri dia, dia buat benda-benda dia happy dan dia tangani konflik pada diri dia, dia terima takdir dia, dia cari benda-benda yang menyeronokkan dan bahagiakan diri dia dan akhirnya dia bahagia.
dia tenang, dia gembira. Dia kata baru dia rasa seronoknya jaga anak-anak, seronoknya masak, seronoknya mengemas rumah, seronoknya melayan suami, seronoknya melayan anak-anak, bermain dengan anak-anak, turunkan ego, seronoknya, happynya. Baru dia rasa keseronokan hidup. Maka keseronokan hidup itu bermula dengan diri sendiri. Kalau diri kita tak happy, macam mana kita nak happykan orang lain? Kalau diri kita tak gembira, asyik nak marah je, tengking je, macam mana nak bahagiakan, nak gembirakan orang lain? Tak boleh tu, itu fake. Sebab tu setiap sesuatu bermula pada diri kita. Setiap sesuatu bermula pada dalam diri. Dan bermula pada dalam diri itulah I love myself. Jadi I love myself ni tak tertolak ke dalam kehidupan. Itulah asas kepada agama, kepada Islam, kepada kehidupan dan semua agama. Macam mana Tuhan sebut, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada ahli neraka. Selamatkan diri kita dulu, baru ahli keluarga kita. Kalau kita pun masuk neraka, terbakar, menjerit-jerit, macam mana nak selamatkan orang lain? Orang lain pun lari daripada kita. Kita panggil pun tak mau datang yang dia. Jadi I love myself dululah. Dan untuk I love myself, kita selalu sebut bahawa tidak ada istilah terkorban sampai berkorban tu. Tak ada. Kita tidak boleh terkorban sampai terkorban. Sebab tu kena jaga hati, pemikiran, perasaan kita akan sentiasa tenang dan happy. Kalau kita sakit, kita tercedera, kita terkorban, badan kita mengeletar, kita asyik baring saja, maka kita tidak lagi boleh berkhidmat kepada orang lain. Kalau kita sakit, badan kita mengeletar, sorry to say lah nak peluk anak kita pun tak boleh. Nak cium anak kita pun kita rimas. Asyik nak marah, nak pukul, nak menjerit saja. Sebab itu, jangan berkorban untuk orang lain sampai kita stres, anxiety, tak tenang, tak boleh tidur malam. Damaikan diri kita, tenangkan diri kita. Maka damaikan orang lain, tenangkan orang lain. Barulah kita happy. Barulah hidup kita gembira. Sebab itu bagi orang-orang depression, anxiety, mereka selalu sebut. Dia kata antara benda yang paling menyakitkan dalam kehidupan ini adalah tak happy, tak gembira, resah, gelisah, takut, menyesal. Tetapi dalam kehidupan berdrama. Fake, pura-pura gembira, pura-pura senyum, pura-pura suka, pura-pura nak hidup. Tapi sebenarnya fikir nak mati, fikir tak happy, tak seronok. Dan berpura-pura happy tapi tak happy sangat menyakitkan. Meragut urat saraf jiwa dia sangat sakit. Sebab tu jangan hidup berpura-pura lah. Sebab itu dalam psikologi, biasanya kita akan tanya kepada klien kita. Macam saya tanya awak lah. Bilakah kali terakhir awak berdrama dalam kehidupan? Iaitu awak tak gembira tapi awak pura-pura gembira pada orang lain. Awak tak suka orang tu tapi pura-pura suka dengan dia. Dan awak tak jadi diri awak sendiri. Awak berpura-pura saja. Bila kali terakhir? Angkat tangan. Jadi kalau selalu awak pura-pura, selalu berlakon, awak tak jadi diri awak sendiri. It's not real yourself. Lama-lama awak stres tu. Awak tension, awak tak gembira tu. Sebab tu kalau boleh dalam hidup ni, jangan berpura-pura lah. Jangan berlakon lah. Kita kena jadi real diri kita. Kalau kita happy, kita happy. Kita seronok, kita seronok. Kita nak gelak, kita nak gelak. Kita sedih, kita sedih. Kita tak suka, kita cakap tak suka. Kita happy, kita tunjukkan kita happy. Bolehlah seronok. Tapi kalau asyik berlakon saja, nanti kita tak happy tu. Kita tak seronok tu. Ya, dia antara yang paling mudah. Contohnya adalah awak tak suka orang tu, tapi awak berlakon suka dia, awak terpaksa ambil hati dia dan awak jaga hati dia, takut hati dia terguris, takut dia tak suka awak, berpura-pura. Penat tu. Kalau selalu awak berpura-pura jadi orang lain untuk ambil hati orang lain tu, kalau selalu awak buat, nanti awak berdemam nanti sebab awak rasa tak happy. Jadi sekala-sekala bolehlah Dia sekala bolehlah dia panggil hidup ni lakonan. Dan dunia ni adalah pentas lakonan. Kita berpura-pura boleh tapi kalau selalu sangat dan terpaksa dalam kehidupan kita, nanti kita demam nanti. Jadi diri kita sendirilah Okey. Jadi mari kita fahami lagi sekali apakah itu I love myself dan I love you. Jadi kita dah faham I love myself mencintai diri kita.
Dan tujuannya ialah untuk kita happy dan kita tenang, barulah kita boleh mencintai orang lain. Jadi hidup ni adalah tentang mencintai. Dan kita dah faham tadi, I love myself adalah manifestasi cinta Tuhan. Dan I love you juga manifestasi cinta Tuhan. Dan semua cinta tu sebenarnya Tuhan punya. Tidak ada satu zarah pun milik kita. Semuanya milik Tuhan. Seluruh langit dan bumi dan isinya milik Tuhan. Mana ada milik kita? Tak ada. Jadi menikmati sajalah ya. Jadi macam orang Islam tu selalu dia mengucap la ilaha illallah. Kan la ilaha illallah. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kalau kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah, mana yang bukan Allah? Jawapan yang tak ada. Semuanya Allah, semuanya kekuasaan dia. Semuanya adalah kasih sayang dia. Maka kita hanya menikmati kasih sayang mak kita, kasih sayang anak kita, kasih sayang kawan kita, kasih sayang diri sendiri. Dan hanya menyadari bahawa setiap zarah kasih sayang itu adalah kasih sayang Tuhan. Anugerah Tuhan kepada kita untuk kita menikmati kehidupan. Jadi sayanglah mak awak sebesar-besar mana pun. Dan sedar saja bahawa kasih sayang tu Tuhan punya. Tuhan beri kita rasa. Sayanglah anak awak. Sayanglah awak punya kekasih. Sayanglah awak punya suami, isteri, anak-anak sebesar-besar mana pun. Tak ada lagi istilah membesarkan, melebihkan kasih sayang makhluk melebihi Tuhan. Tak ada lagi. Sebab semua itu kasih sayang Tuhan. Tuhan memberi rasa kasih sayang tu. Dan Tuhan memberi kita menikmati. Kembali kepada Tuhan. Jelas? Clear? Tak ada lagi apa-apa yang duality. Semuanya tinggal singularity saja. Ya. Kalau nak faham lanjut benda ni, dia kena ikut nanti mindfulness love therapy lah nanti lebih jelas. Dalam 2 jam ni saya boleh terang, tapi kadang tak tersusun sikit, melompat-lompat sikit. Pada bulan 11 saya buat mindfulness love therapy online selama 12 jam training. Itu syllabus dia agak tersusun tu. Lepas tu kita boleh pegang dengan jelas ya. Ikutilah bayaran 200 saja. Untuk 12 jam latihan, dapat buku, dapat e-book, dapat pensijilan level 1. Nanti kalau ikut alumni, ulang kaji bayar 50 saja. Joinlah mana-mana face to face ataupun online untuk ulang kaji dan ada rakaman dengan dalam kereta, dengan kat rumah dengan anak-anak. Nanti dia akan serap dalam mind kita, urat saraf sendi kita nanti. Kita rasa hidup kita tenang dan kita faham bahawa hidup ini untuk dinikmati. Tuhan jadikan hidup ni untuk kita menikmati. Nikmatilah kehidupan ni. Dan kehidupan ni adalah satu anugerah yang paling besar Tuhan kepada kita. Okey, jelas Okey, jadi kita kena faham dari mana datangnya love tu. Tak kisahlah I love myself ke, I love you ke, I love others ke. Daripada datangnya love tu. Jadi kita dah faham, love tu bukan kita punya, love tu Allah punya, Tuhan punya. Love tu adalah kasih sayang Tuhan. Love tu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itu, kalau saya tanya pada semua, apakah sifat Tuhan yang paling besar sekali? Apakah sifat Tuhan yang paling utama sekali? Jadi, sifat Tuhan yang paling besar sekali adalah love ataupun Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itu, apabila masa kecil-kecil dulu, sampai sekarang lah, bila kita bernyanyi Asma'ul Husna, kita sebut, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Dan seterusnya kan. Jadi kita dah faham bahawa Tuhan kita nama Allah. Siapa yang menamakan Tuhan tu Allah? Tuhan sendiri menamakan dia Allah. Sebab itulah Al-Quran sebut akulah Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Kasih Sayang. Jadi Tuhan sendiri menamakan dia Allah. Sebab kalau Tuhan tak namakan dia Allah, Tuhan nak namakan dia apa? Maka kita nak panggil dia apa? Maka dia kena ada satu nama. Tetapi nama itu tidak boleh mewakili dia. Sebab dia sangat besar, dia sangat agung, dia limitasi, dia satu benda yang sangat agung, sangat besar. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menggambarkan kekuasaan Tuhan walaupun nama dia. Jadi nama sekadar nama saja. Kekuasaan sebenar Tuhan tu sangat besar. Tak ada sesuatu pun yang boleh mewakili, boleh menggambarkan kekuasaan Tuhan yang Maha Agung. Jadi, tapi Tuhan namakan dia Allah, kita panggil dia Allah lah. Ya. Okey, jadi nama Tuhan Allah. Itu nama bagi zat.
Jadi apakah sifat Tuhan? Sifat Tuhan yang pertama adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim ni baru Tuhan mencipta, mentadbir, mengurus, maha kasih sayang. Maka kerana sifat Tuhan yang paling utama, paling besar, love ataupun kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim ni lah Tuhan jadikan alam ni. Tuhan jadikan bulan, Tuhan jadikan bintang, Tuhan jadikan planet, jadikan pokok, batu, kayu, binatang kita. Jadi tanpa kasih sayang, kita tak ada. Tanpa kasih sayang, alam ni tak ada. Tanpa kasih sayang, mak ayah kita pun tak ada. Dan kalau tak ada kasih sayang Tuhan, Nabi Muhammad pun tak ada. Jadi kenapa Tuhan wujudkan kita, alam, bulan, bintang, planet sebagainya? Sebab kasih sayang. Jadi Tuhan yang maha kasih sayang mencipta kita dengan kasih sayang untuk kita berkasih sayang. Apabila kita berkasih sayang, maka nyatalah sifat Tuhan, nyatalah keinginan Tuhan, iaitu Tuhan untuk menyatakan diri dia. Menyatakan diri dia, menyatakan sifat dia. Sebab itu, apabila kita berkasih sayang, Tuhan happy, Tuhan gembira, Tuhan suka. Sebab nyata sifat dia. Apabila kita bergaduh, hasad dengki, adu domba, toksik sana, toksik sini, maka kasih sayang tu tak nyata. Maka keberadaan Tuhan tu tak nyata. Maka Tuhan sedih. Sebab tak nyata sifat dia. Kuasa dia adalah. Kuasa Tuhan tu di mana-mana pun ada. Sebab Tuhan yang menggerakkan orang buat jahat tu. Kuasa Tuhan tu ada. Tapi sifat kasih sayang tu tak ada. Sebab itu disebut di mana ada kasih sayang, di situ nyata keberadaan Tuhan. Sifat dia. Sebab dia maha kasih sayang. Di mana tidak ada kasih sayang, yang ada adalah adu domba, peperangan, bunuh membunuh, dendam kesumat. Maka keberadaan Tuhan tu tak ada. Yang ada hanya kekuasaan dia saja. Sifatnya tak ada. Jadi Tuhan tu nak menyatakan sifat dia. Maka sifat dia utama adalah kasih sayang dia. Sebab tu kita kena berkasih sayang. Dan apabila kita berkasih sayang, maka nanti selaraslah antara kita dengan sifat Tuhan tu. Maka itu dipanggil titik bertemu titik. Nanti kita tenang, kita happy, kita faham maksud kehidupan ni. Sebab itu, untuk memahami kasih sayang ni, kita kena faham. Apabila kita menyayangi diri kita, menyayangi orang lain, menyayangi keluarga kita, menyayangi kasut kita, kasih sayang tu bukan kita punya. Kasih sayang tu Tuhan punya. Kita hanya diberi rasa untuk menikmati kasih sayang saja. Jadi nikmati dan rasai tanpa memiliki. Sebab apabila Tuhan yang maha kasih sayang dan maha sempurna mencipta alam ni dan mencipta diri kita dengan kesempurnaan dan kasih sayang dia, mustahil sifat kasih sayang Tuhan tu tak ada pada diri kita. Mustahil, pasti ada. Sebab tu apabila kita merasa sayang, sifat tu bukan kita punya, sifat tu Tuhan punya. Seluruh langit dan bumi dan isinya milik Tuhan. Mana dia milik kita? Kasih sayang tu pun milik Tuhan. Ya. Sebab itu daripada ovum, sel telur, berenang, ya, kemudian bergabung menjadi segumpal darah, dan segumpal darah ini menjadi daging. Tuhan yang uruskan nama kasih sayang dia. Dan daging ini membaluti tulang. Tulang ini pun tumbuhlah organ, kaki, tangan, mata, jantung, jadilah bayi yang sempurna. Tuhan yang cipta kita daripada janin dengan penuh kasih sayang. Dan akhirnya kita pun berenang-renang dalam perut ibu kita. Dan cukup tempohnya 9 bulan, 9 hari. Dan kita tahu kita matang, kita pun meneran rahim ibu dan lahir jadi bayi yang sempurna. Dan bernafas dan menikmati udara dan membesar. Siapa yang cipta? Tuhan. Tuhan cipta dengan kasih sayang dan kesempurnaan dia. Daripada janin, dalam perut, lahir sampai besar panjang tu. Mustahil sifat kasih sayang Tuhan tu tak ada pada diri kita. Mesti ada. Maka dia ada dalam diri kita yang halus tu. Dalam kesedaran. Sebab itu apabila kita merasai kasih sayang kepada orang lain, kepada diri, kita kena sedar kasih sayang tu bukan kita punya. Kasih sayang tu Tuhan punya. Kembalikan balik pada Tuhan. Ya, contohnya, okey, mari kita buat sikit. Okey, bayangkan orang yang awak sayang, anak ke, isteri ke, suami ke, anak ke. Okey, pejam mata, bayangkan orang yang awak sayang, orang tu senyum pada awak. Okey, sebut I love you. Okey, bayangkan orang yang awak sayang lagi senyum pada awak dengan penuh manis, awak suka, sebut I love you.
Okey, jadi bila awak sebut I love you, kasih sayang tu siapa punya? Kasih sayang tu bukan kita punya, Tuhan punya. Tuhan memberi anugerah dengan kasih sayang dia untuk kita merasai kasih sayang dia dalam kehidupan ini. Sebab dia Maha memberi. Rasai, nikmati. Sebab tu hidup ni adalah anugerah. Anugerah yang terbesar adalah kehidupan. Dan kehidupan tu adalah kasih sayang. Kasih sayang itulah kehidupan. Okey, jelas Okey, jadi apabila dalam diri kita ada sifat kasih sayang, maka kita kena samakan sifat kasih sayang kita tu dengan sifat kasih sayang Tuhan. Barulah titik bertemu titik. Barulah kita enjoy, barulah kita boleh menikmati. Keadaan nanti kita tak seronok tu. Kita tak happy tu. Sebab itu, untuk titik dalam diri kita, ada satu titik. Apabila titik ini bercahaya, menyala, bersinar, maka hidup kita jadi indah, penuh dengan pemaaf, tolong-menolong, ihsan, empati, leburlah semua benda-benda buruk, dendam, kesumat, jadi pemaaf, jadi penyayang. Hidup sangat indah. Dia bermula dengan satu titik tu. Tetapi, jika satu titik pada diri kita ini malap, tak percaya, pudar, maka dialah punca kepada semua dendam, kesumat, amarah, depression, anxiety, benda-benda buruk berlaku dalam kehidupan kita, pertelingkahan, pergaduhan, peperangan, pembunuhan. Punca daripada titik tadi yang hilang dan pudar. Jadi saya tanya awak satu soalan, apakah titik tu? Cuba jawab. Apakah titik dalam diri kita? Jawapan dia mudah saja. Titik itulah sifat Tuhan yang paling besar, iaitu love. Titik itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi, kita kena rasai dan kita kena nyalakan. Dan titik kasih sayang ni, dia umpama satu titik. Dan dialah yang menghasilkan kelopak-kelopak indah. Jadi apabila kasih sayang lembaran kita menyala, maka dialah melahirkan pemaaf, bekerjasama, tolong-menolong, empati, kasihan pada orang lain, mengurus dengan baik, berintegriti, kesempurnaan, bermula dengan kasih sayang. Jadi kasih sayang adalah kunci kepada semua kebaikan. Sebab tu kasih sayang titik di tengah-tengah yang menghasilkan semua kelopak-kelopak indah. Dan jika hilang kasih sayang ini, inilah punca kepada semua masalah, adu domba, dendam, bergaduh, tak boleh memaafkan, bergaduh, berperang, berselisih pendapat, dendam, kesumat, hilang integriti, pecah amanah. Kerana kasih sayang telah hilang. Sebab itu kebaikan kat dunia ni adalah kasih sayang. Sebab tu kita kena kembali kepada kasih sayang. Dan kasih sayang ni dihuraikan dalam semua aspek kehidupan. Dalam cerita-cerita dongeng. Ya. Jadi siapa yang tengok Frozen? Siapa tengok kartun Frozen angkat tangan? Elsa tu dia satu kuasa yang keluar daripada tangan dia. Dia boleh beku kat istana dia. Maka air laut pun beku. Istana pun beku. Maka semua keadaan istana pun beku. Dan akhirnya dia telah membekukan adik dia, Anna. Adik dia pun nak mati. Maka dia pun sedih. Maka keluarlah air mata kasih sayang. Mengalirlah air mata love dia. Maka dengan itu mengalirlah satu kuasa baru kat tangan dia. Elsa boleh mencairkan ais. Maka adik dia pun selamat. Dunia dia selamat. Istana selamat. Semua orang selamat kerana ais telah dicairkan. Maka masuk dalam mind kita, subconscious mind kita, core belief kita, urat saraf sendi kita. Yang boleh menyelamatkan dunia adalah love. Kasih sayang seorang kakak kepada seorang adik. Walaupun itu cerita dongeng, itulah kefitrahan. Itulah benda yang sebenar-benarnya yang berlaku. Maka kasih sayanglah yang boleh merongkai semua kemarahan, dendam, kesumat kita untuk ketenangan. Dan kasih sayanglah yang boleh membaikkan hubungan suami isteri yang nyaris nak bercerai, yang bertelagah, bergaduh dengan empati. Kasih sayanglah yang boleh membina hubungan antara guru dengan murid, murid dengan guru. Kasih sayanglah menyebabkan seorang ibu sanggup berkorban untuk anaknya. Kasih sayanglah menyebabkan seorang anak akan menjaga diri, tak akan buat benda-benda yang negatif dan belajar bersungguh-sungguh kerana hubungan, attachment, psychological kasih sayang pada diri.
Sebab tu kita kena kuatkan perasaan kasih sayang. Okey, jelas Okey. Jadi dan apabila kita merasai kasih sayang tadi, kita sedar bahawa kasih sayang tu bukan milik kita, kasih sayang tu milik Tuhan, maka dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan memberi kasih sayang tu untuk kita menikmati tanpa memiliki. Jadi nikmati sajalah. Sebab itu tajuk cerita kita adalah love, kasih sayang. Jadi siapa yang tak jumpa kasih sayang ni rugilah, sangat rugi. Cepat-cepat dia kena sedar balik dan jumpai balik kasih sayang ni. Sebab tu hidup ni adalah tentang kasih sayang. Tajuk cerita kita adalah kasih sayang. Kita mencintai ibu kita, kita mencintai anak kita, kita sanggup berkorban untuk ibu kita, anak kita, kawan baik kita, kita mencintai kerjaya kita, kasut kita, bos kita. Kita mencintai alam, mencintai kucing, mencintai jam, mencintai semua benda kita mencintai. Jadi tajuk cerita kita adalah kasih sayang. Maka rugilah orang yang tak dapat tajuk cerita tentang kasih sayang ini apabila hidup dia asyik bergaduh dengan orang tu, bergaduh dengan orang ni, adu domba, masa-masa muka, dendam kesumat, iri hati, buat benda-benda jahat, penuh ketakutan dan kebimbangan, hilang kasih sayang, takut hantu, takut saka, takut sihir. Kesiannya awak tak menjumpai cerita tentang kasih sayang. Tajuk cerita awak penuh dengan ketakutan, kerisauan, kebimbangan, keburukan, hasad dengki. Bila masa awak nak menikmati hidup? Bila masa nak menikmati kasih sayang? Bila masa nak menikmati indahnya dunia ini? Sebab awak tak fall in love dalam tajuk cerita kita tentang love story. Jadi cepat-cepatlah jumpai. Sebab hidup kita tak lama, hidup kita singkat saja. Cepat-cepat kita jumpai dan menikmati supaya tidak ada lagi penyesalan. Sebab itu, perjalanan yang paling cepat sekali, perjalanan yang paling pantas sekali, apa dia? Ada orang kata nak kereta api laju, nak kapal terbang. Tak. Perjalanan yang paling pantas sekali adalah kehidupan. Sedar-sedar kita dah lahir dah. Sedar-sedar kita dah habis sekolah rendah. Sedar-sedar, kita dah sekolah menengah. Kita dah keluar universiti. Kita dah bekerja. Kita dah umur 30, 40, 50 tahun. Sedar-sedar, kita dah nak pencen. Nanti sedar-sedar, kita dah tak larat. Kita dah atas katil. Sedar-sedar, kita dah masuk hospital. Kita dah meninggal dunia. Jadi kehidupan yang paling pantas dekat dunia ni adalah kehidupan. Sebab tu kalau kita fikir balik, semalam kita sekolah menengah, macam semalam je. Kita fikir balik, semalam kita mula bekerja, pertama kita macam semalam je. Kita fikir balik, kita dapat anak, macam semalam saja. Perjalanan yang paling pantas adalah kehidupan. Nikmati kehidupan, rasai kehidupan, dan sayangi orang sekeliling kita, rasai kasih sayang dan sebarkan kasih sayang. Sebab perjalanan yang sangat pantas. Dan kita dan juga kita tak rasai kasih sayang, tak nikmati anak-anak kita, tak nikmati anak murid kita, tak nikmati kerjaya kita, tak nikmati kawan-kawan kita, nanti kita akan hilang nikmat. Nikmat keseronokan, nikmat berkasih sayang, nikmat bergurau senda, nikmat pergi melancong, nikmat minum kopi sama-sama, nikmat happy birthday. Orang nyanyi kita lagu happy birthday, lepas tu kita tiup lilin, lepas tu orang tepuk tangan. Lepas tu nikmat untuk pergi makan, bekerja, jatuh, bangun, senang. Rasai, nikmati. Supaya nanti di hujung usia kita, maka terkeluarlah satu ayat daripada mulut kita tanpa kita sedar. I am enough. Maksudnya, saya dah cukup. Saya dah bahagia. Saya dah puas menikmati kehidupan. Saya dah puas berbuat baik. Saya dah puas jaga anak saya. Saya dah puas menikmati keluarga saya. Saya dah puas bekerja. Saya dah puas berkhidmat. Waktu itu kita dah tak larat dah. Kita makin tua. Kita makin tak larat. Akhirnya kita mati. Matilah. Dan kita dah puas dah menikmati. Dan tak ada siapa pun boleh menongkat dunia. Sebab itu, dalam kasih sayang, mudah saja. Kita bertemu kerana kasih sayang. Kita bersama kerana kasih sayang. Dan kita berpisah pun kerana kasih sayang. Dan andai kata lepas berpisah, kita bertemu balik pun kerana kasih sayang juga.
Bila kita kekosongan, kita berdoa pada Tuhan, semoga bertemu dengan jodoh yang baik. Maka dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan temukan kita dengan jodoh kita, kawan kita yang baik. Maka kita bersama dengan dia, borak, minum dengan kasih sayang Tuhan. Tapi satu ketika, kalau Tuhan campakkan perasaan hasad dengki, sombong, amarah pada kawan-kawan kita, dan kawan kita tak boleh tepis benda tu, maka dia pun hasad dengki, marah, adu domba kita, maka kita tak boleh bersama lagi. Sebab energi dah tak sama tu. Maka Tuhan akan pisahkan kita supaya kita tenang, kita boleh mulakan hidup baru, kita boleh menikmati kehidupan baru dengan orang lain. Berpisahlah. Sebab tu kita bertemu kerana kasih sayang Tuhan. Kita bersama pun kerana kasih sayang Tuhan untuk kebaikan kita. Andai kata kita berpisah pun kerana kasih sayang Tuhan. Sebab Tuhan sayang kita, Tuhan sayang dia, Tuhan sayang semua. Dan andai kata satu hari nanti lepas berpisah, bertemu semula dan ada jodoh semula, tu pun kasih sayang Tuhan juga. Sebab dia dah pelajari sesuatu bahawa dia tak boleh hidup tanpa orang ni. Dia rasa sunyi tanpa orang ni. Dan orang tu menghargai dia. Datang kesedaran, maka dia bersama. Maka dalam hidup ni jangan keluar daripada kasih sayang Tuhan walaupun satu zarah. Maka kita akan selamat, kita akan tenang dan kita akan bahagia. Itulah kefitrahan, itulah asas diri kita yang sejati dalam diri kita sendiri. Okey, jelas Sama juga kita dilahirkan kerana kasih sayang, kita hidup kerana kasih sayang dan dengan kasih sayang, dan bila kita mati nanti dengan kasih sayang. Sebab itu bila kita lahir ke dunia ini dengan kasih sayang, mak ayah kita tak sabar tunggu kita lahir, tak sabar-sabar nak sambut kita lahir, sanggup belanja mahal-mahal pergi hospital, kita belum lahir. Kita belum lahir dia dah beli lampin, beli baju, kan? Lepas tu kita pun lahir. Jadi kita lahir kerana kasih sayang. Dan kita hidup penuh dengan kasih sayang, disayangi, menyayangi, diberi pelajaran. Dan akhirnya kita pun pergi sekolah, pergi universiti, bekerja. Jadi kita mati pun kerana kasih sayang. Sampai umur 80, 90, 100 tahun, 110 tahun, kita dah tua dah. Tak larat dah. Organ-organ badan pun dah rosak dah. Dah buang air mata rata dah. Dah tak boleh bangun dah. Hidup pun pakai mesin. Masa tu kita tak larat, kita sakit. Kita tak mampu tanggung fizikal kita, kesakitan organ kita. Dan kita pun asyik menyusahkan orang lain. Kos belanja pun tinggi. Waktu itu, kematianlah paling baik. Dan kita mati pun kerana kasih sayang. Bila kita mati, maka semua kesakitan, belenggu, fizikal kita hilang. Dan semua tanggungan orang-orang yang menjaga kita pun hilang. Dan mereka boleh menikmati kehidupan. Dan kita kembali pada Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Tuhan akan sambut kita, peluk kita, cium kita, pelihara kita. Itulah sebaik-baik kembali. Maka yakinlah. Kita lahir kerana kasih sayang. Kita hidup kerana kasih sayang. Dan andai kata kita mati dan tua nanti pun kerana kasih sayang juga. Awak nak hidup sampai berapa ratus tahun. Sampai satu ketika meninggal lah. Tapi kita puas menikmati kehidupan ini, keluarga kita, anak-anak kita, kejaya kita, kehidupan kita, jiran kita. Dan berbuat baik dan berbuat baik. Okey, jelas Okey, jadi apabila kita sedar, kita dihidupkan dalam kehidupan ini, maka tugas kita ialah untuk menyedari kekuasaan Tuhan. Dan Tuhan telah menghidupkan kita dan kita kena buat baik. Kerana berbuat baik itulah yang akan memberi ketenangan dan memanjang-manjangkan kasih sayang sesama makhluk. Okey, jadi mari kita memahami bagaimana nak satukan kasih sayang Tuhan dan kasih sayang makhluk. Supaya titik bertemu titik, barulah nanti kita rasa bahagia, kita rasa happy. Sebab ramai je orang kata pada saya tak rasa kasih sayang Tuhan. Saya tak rasa kasih sayang Tuhan. Saya tak rasa pun Tuhan sayangi saya. Saya tak rasa pun Tuhan sayang saya. Memanglah tak rasa. Sebab tu kita kena ingat satu benda. Merasai kasih sayang Tuhan ini bukannya menerima. Tetapi merasai kasih sayang Tuhan adalah memberi. Memberi kasih sayang pada anak-anak kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, pada diri kita sendiri.
rasai kasih sayang, pergi dekat anak kita, peluk dia, cium dia, gomol dia, tengok dia senyum, kita gembira, kita berpeluk dia, bergerak dengan dia, cium dia, lambung dia, dukung dia, dia pun happy, seronok. Itulah merasai kasih sayang Tuhan. Kita kena mulakan, kita kena rasa, kita kena buat dan kita kena happy dengan perbuatan kita. Sebab kasih sayang itu memang dah ada pada diri kita. Awak hanya perlu sedari saja. Dia dah sedia ada dah. Jadi jangan tunggu orang beri, kita kena mulakan. Sebab bila kita mulakan, kita yang rasa. Bila kita rasa, kita yang menikmati. Sebab dia dah sedia ada pada diri kita dah. Okey, jelas Okey, sama juga ada cikgu dia pergi sekolah, dia kata dia jumpa anak murid dia pandang anak murid dia menyampah, dia rasa tak suka pergi sekolah, dia kata semua orang tak suka dia tak rasai kasih sayang, dia tak rasai kasih sayang Tuhan, dia tak rasai kasih sayang orang lain. Kasih sayang Tuhan ini adalah memberi, bukan menerima. Kita kena memberi. Maka kita kena jumpa pelajar, kita kena say hi, Assalamualaikum Ali, selamat pagi, good morning. Ali pun pandai, hi cikgu, good morning, terima kasih cikgu. Ali dah makan? Belum cikgu, nanti saya makan. Okey, bagus, pergi makan, jaga diri, tepuk Ali. Okey, teruskan, kita persenyum. Ali, jadi kita bergembira. Kenapa kita gembira? Sebab kita telah menggembirakan Ali. Bila kita menggembirakan Ali, maka kita bergembira. Kan saya sebut tadi, dalam badan Ali, dalam diri kita, sama saja duduk kekuasaan Tuhan. Berbuat baik pada Ali, sama dengan berbuat baik pada diri kita sendiri. Jadi kita kena mulakan, kita kena memberi kasih sayang itu dan nikmati kasih sayang tu dalam kehidupan kita. Jadi hidup ni santai lah, hidup ni tenang lah, hidup ni tak susah lah, tak rumit lah. Ya? Jadi nak cari ilmu yang mudah, yang tak rumit, jalan terus dan menikmati. Kalau rumit-rumit tu nanti awak pening. Bila kita pening jadi complicated, kita terhukum, nanti kita tak best hidup kita. Okey, jelas kan? Okey. Jadi apabila kita untuk merasai nikmat kasih sayang, kita kena samakan kasih sayang kita dengan kasih sayang Tuhan. Sebab bila Tuhan cipta kita dengan kasih sayang dan kekuasaan dia, pasti kasih sayang Tuhan tu ada pada diri kita. Kita kena sedari. Dan untuk samakan kasih sayang kita dengan kasih sayang Tuhan, dia ada 3 syarat. Iaitu, kasih sayang Tuhan yang pertama ialah sayang tanpa sebab. Yang kedua, kasih sayang Tuhan tanpa pilih kasih. Yang ketiga, kasih sayang Tuhan tanpa balasan. Duduk pada 3 ni. Sebab itu, apakah beza kasih sayang makhluk dengan kasih sayang Tuhan? Kasih sayang makhluk ini, dia memberi kasih sayang dengan alasan yang tertentu. Kemudian, kasih sayang makhluk ini dia pilih kasih. Tak boleh tu. Tuhan marah tu. Tuhan tak pernah pilih kasih kita. Tuhan tak pernah fikir kita siapa. Kita gemuk per Tuhan sayang. Kita kurus per Tuhan sayang. Kita hitam per Tuhan sayang. Kita putih per Tuhan sayang. Kita sihat per Tuhan sayang. Kita sakit per Tuhan sayang. Kita baik per Tuhan sayang. Kita jahat per Tuhan sayang. Tuhan sayang semua. Tuhan tak pernah pilih kasih kepada kita. Jadi kita tak boleh pilih kasih pada orang lain. Kita kena sayang semua. Tapi kalau kita buat jahat, maka kita mengenanya diri kita sendiri. Kita akan dapat balasan dia. Tapi tetap Tuhan sayang kita. Tetap Tuhan beri kita oksigen. Tetap Tuhan hidupkan degup jantung kita, alirkan aliran darah kita, tetap matahari mengenai tubuh badan kita. Sebab Tuhan Maha Kasih Sayang, Tuhan tak pilih kasih. Tuhan sentiasa memberi kita peluang untuk memperbaiki diri. Sebab tu Tuhan tu membina, memelihara, mencipta, membangunkan, menyembuhkan. Itu memang sifat dia. Okey, jelas kan? Dan satu lagi sifat Tuhan ialah Tuhan tidak pernah mengharapkan apa-apa balasan dalam kehidupan. Okey, sebab itu untuk duduk pada nilai kasih sayang I love myself dan I love you yang sebenar, please jangan duduk pada kasih sayang makhluk. Tak nikmat tu, tak enjoy tu. Nanti kita berprasangka tu. Nanti kita tak jadi diri kita yang sejati tu, yang dalam diri kita tu. Kita duduk dan rasai kasih sayang Tuhan. Yang pertama, Tuhan menyayangi tanpa sebab. Tuhan mencipta tanpa sebab. Tapi sebab dia sayang. Jadi kenapa Tuhan cipta kita dalam kehidupan ni? Tanpa sebab. Tiba-tiba Tuhan cipta. Sebab dia makan, sebab dia sayang. Kenapa Tuhan tanam pokok
wujudkan gunung, alirkan air laut, oksigen. Tanpa sebab, Tuhan beri saja. Dengan kasih sayang, dia alir, dia tanam, dia bina, dia cipta dengan kasih sayang. Maka kita membuat sesuatu kebaikan tanpa sebab. Jangan cari sebab. Janji dia baik, buat saja. Sebab itu, kadang-kadang tu, ada student saya, bila saya ajar dia kebaikan, benda tu memang baik. Dia pun pergi cari dalil ayat Quran, dia pun pergi cari hadis untuk membenarkan kebaikan tu. Memanglah ada. Tapi untuk buat kebaikan, untuk menunjukkan rasa cinta kita, kita tak perlu dalil untuk buat baik. Kita tak perlu hadis untuk menyokong perbuatan baik. Kita tak perlu ayat-ayat suci dalil untuk berbuat baik. Buat baik bukan kerana dalil, bukan sebab Nabi suruh. Tapi kita buat baik tanpa sebab, dan kita buat baik sebab kita memang baik, kita suka buat baik, dan kebaikan tu satu fitrah, satu keseronokan, satu kebahagiaan kita. Buat baik sajalah. Okey, jelas tapi kalau awak nak cari dalil, cari ayat untuk buat baik pun boleh juga. Itu akan mengukuhkan awak. Tapi jangan buat baik sebab dalil, jangan buat baik sebab orang suruh kita buat baik. Tapi kita buat baik sebab kita memang nak buat baik, sebab jati diri dalam diri kita untuk buat baik. Seronok buat baik. Nanti kita bebas, kita seronok, kita menikmati. Sebab Tuhan tu maha baik. Sifat original tu ada pada diri kita. Tetapi ikut pemahaman lah ya. Tapi kalau awak rasa awak tetap nakkan dalil, tetapkan nak tu, tetapkan nak ini, carilah ya. Sampai dapat kepuasan pemikiran, perasaan, nanti hati awak tenang. No problem. Tidak ada yang salahnya dan tidak ada yang betulnya, yang tidak ada yang salahnya dalam ilmu kasih sayang dan kesedaran. Jalan terus. Okey, jelas Okey, sebab itu dalam Al-Quran tu Tuhan sebut ya, barang siapa yang berbuat baik, sesungguhnya baik tu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat jahat, kejahatan tu untuk dirinya sendiri. Jadi kita buat baik semua untuk diri kita sendiri. Dan Allah Tuhan tidak berkehendakkan apa-apa pun daripada alam semesta. Sebab dia maha kaya, dia maha suci, dia maha agung, dia maha tinggi. Jadi jelas ayat Al-Quran ni, Tuhan tak nak apa-apa pada kita. Tuhan tak nak pahala kita, Tuhan tak nak perbuatan baik kita, Tuhan tak nak pujian-pujian, Tuhan tak nak apa-apa. Sebab dia maha kaya, dia maha tinggi. Kalau Tuhan masih berkehendak pahala kita, Tuhan masih berkehendak kita buat baik, itu tak maha kaya tu tak maha tinggi. Sebab tu Al-Quran tu sebut jelas, Tuhan tidak berkehendak apa-apa daripada alam semesta. Tak berkehendak apa-apa daripada kita. Kerana dia maha agung, dia maha tinggi. Tapi Tuhan terus beri kita kebaikan, beri udara, beri oksigen, beri pokok, beri matahari, beri jantung kita boleh berdegup, beri aliran darah kita mengalir, beri kita pemikiran, perasaan. Sebab Tuhan maha baik, dia maha kasih sayang, dia maha baik, dia maha memberi tanpa sebab. Tapi sebab dia kasih sayang, dia alir saja. Okey, sebab itu tugas kita buat saja kebaikan. Buat saja kebaikan untuk menunjukkan manifestasi dan cinta kita tanpa had dan tanpa apa-apa sebab. Manifestasi cinta, yang penting dia tak datang keburukan pada diri, tak datangkan keburukan pada orang lain, tak datangkan kemudaratan kepada alam, tapi dia baik, jalan terus. Okey, jelas Okey, yang kedua, untuk satukan kasih sayang kita dan kasih sayang Tuhan, kita kena ingat, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan tak pilih kasih. Sebab itu kita tak jumpa kasih sayang diri, kasih sayang orang lain, kasih sayang Tuhan tu. Sebab ni kita ni pilih kasih. Jangan tengok orang lain lah, tengok pada diri kita sendiri. Tengok orang tu kaya, banyak duit, naik kereta besar, kita pun layan dia. Nampak orang miskin, kita pun tak layan dia, hina dia. Tak boleh. Nampak dia cantik sikit, kita pun suka, dia layan dia. Nampak dia buruk sikit, kita pun tak layan dia. Tak boleh. Nampak dia sakit, kita pun jauhkan diri pada dia, hina dia. Nampak dia sihat, dia cantik, dia comel, dia baik, dia sihat, kita pun baik dengan dia. Tak boleh. Kawal dan sedar, Tuhan tak pernah pilih kasih pada kita. Macam saya sebut tadi, kita gemuk pun Tuhan sayang, kita kurus pun Tuhan sayang.
Kita hitam pun Tuhan sayang, kita putih pun Tuhan sayang. Kita baik pun Tuhan sayang, kita jahat pun Tuhan sayang. Kita sakit pun Tuhan sayang, kita sihat pun Tuhan sayang. Sebab Tuhan ni maha kasih sayang. Tuhan tak pernah pilih kasih. Tuhan sayang semua. Sebab dia maha kasih sayang. Dia maha adil. Macam mana Tuhan bangun setiap pagi, Tuhan terbitkan cahaya matahari. Cahaya matahari terbit waktu pagi. Dan cahaya matahari tu kena ke semua rumah, ke semua orang. Kena Ali, kena Akau, kena Raju, kena Minah, kena Amin, kena Ahmad. Matahari tak pernah pilih kasih. Matahari tak pergi kepada A saja, tak pergi pada B. Matahari tak pergi pada C saja, tak pergi pada D. Matahari pergi semua. Tuhan maha kasih sayang. Tuhan tak pernah pilih kasih. Tetapi kita yang menerima kesan dia sebab keterbukaan dan kesediaan dan kesyukuran keredaan kita. Matahari kena pada semua rumah. Cuma kita buka tak pintu rumah kita, tingkap rumah kita untuk kena matahari. Dan bila kita kena matahari, ada dua orang. Yang pertama dia kena cahaya matahari, syukurnya cahaya matahari, segarnya, nikmatnya, gembiranya. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan, seronoknya, bestnya, segarnya matahari. Maka matahari yang kena kulit dia, urat saraf dia, mata dia akan menjadi ubat, maka dia jadi segar, jadi nikmat, dia jadi seronok. Jadi kebaikan matahari itu dia perolehi. Dan ada lagi satu orang, bila buka saya tingkap, kena cahaya matahari, dia menyumpah, kenapa cahaya matahari kena kulit saya, nanti kulit saya hitam, saya lupa pakai lotion yang anti... sunburn. Lotion yang sunburn tu nanti habis kulit saya kotor. Kan? Nanti kulit saya hitam. Kenapa ni, kena cahaya matahari panasnya. Jadi keberkatan dan kebaikan cahaya matahari itu Tuhan beri sama. Kita saja menerima dia ataupun tak menerima dia. Sebab tu Tuhan maha adil. Tuhan tak pernah pilih kasih. Sebab tu walaupun jahat macam mana pun, walaupun dia tu macam mana dosa setinggi langit pun, Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap beri dia oksigen untuk dia sedut. Macam mana jahat ke, baik ke, hitam ke, manis ke, Tuhan tetap beri kita oksigen. Untuk kita sedut. Kita lahir-lahir kat dunia ini, daripada perut mak kita, uek saja. Uek, terus kita sedut oksigen. Dan oksigen yang dapat oleh Ali, Akau, Ahmad, semua orang ni tak pernah berbeza. Semua sama. Ali dapat oksigen yang sama, Akau dapat oksigen yang sama, Raju dapat oksigen yang sama, Aminah dapat oksigen yang sama. Tuhan tak pernah membeza-bezakan oksigen. Tuhan tak pernah membeza-bezakan cahaya matahari. Tuhan tak pernah membeza-bezakan otak dan saiz kita. Tuhan tu maha adil. Jadi layan semua orang, terima sama orang dengan adil, tanpa prasangka. Nanti kita tenang, hati kita happy. Sebab tu sifat Tuhan semula jadi pada diri kita tu. Tapi kalau awak nak pilih kasih pun boleh juga, no problem. Tak ada salahnya. Cuma keburukan tu kita dapat. Dan keresahan tu kita dapat. Sebab kita menghukum diri kita sendiri. Jadi kalau boleh jangan pilih kasih lah. Tapi kalau nak pilih kasih juga no problem. Tapi kita tak tenang lah. Contohnya, Tuhan sayang dia lebih. Tuhan tak sayang dia. Tuhan agungkan dia. Tuhan tak agungkan dia. Tuhan beri dia rahmat. Ini tak beri rahmat. Ini orang baik. Ini orang jahat. Ini orang yang boleh percayai. Ini orang tak boleh dipercayai. Bolehlah, tapi kita berprasangka-prasangka, kita persepsi negatif, dan akhirnya kita rasa tak nak kawan dengan dia, tak suka dia, rasa dia memusuhi kita, rasa dia nak hancurkan kita, rasa dia nak memusnahkan kita. Kita pun tak tenang hidup, tak boleh tidur malam, perbualan dan sosialisasi kita pun terhad. Kita tak seronok tu, tak happy tu. Jadi buat baik pada semua lah, ya. Buat baik pada semua. Cuma dalam buat baik pada semua tu ikut lingkaran lah. Lingkaran yang pertama ialah buat baik pada diri sendiri. Lepas tu buat baik dengan ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, rakan-rakan office mate kita. Baru dengan alam semesta, dengan binatang, haiwan dan sebagainya. Buat baik lah, ya. Sebab itu buat baik ni tanpa had. Buat baik bukan sebab dalil. Buat baik sebab kefitrahan. Sifat Tuhan yang maha baik memang untuk buat baik. Sebab tu kehidupan ni Tuhan suruh kita buat baik.
Sebab itu, kalau kita lihat satu hadis qudsi tu kan, macam mana Nabi Musa bermunajat pada Tuhan. Jadi bila Nabi Musa bermunajat pada Tuhan, duduk seorang diri, merasai kasih sayang Tuhan, memanglah seronok, dia happy. Dia sebest, tenang, dia rasa Tuhan dekat dengan dia. Nabi Musa ni pula kalamullah, dia boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Kan? Jadi tengah-tengah bermunajat tu, Tuhan cakap ke Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, aku lapar, berilah aku makan." Terkejut Nabi Musa. "Ya Allah, Engkau kan maha tinggi, Tuhan alam semesta. Macam mana Engkau boleh lapar? Hamba-Ku sedang lapar, pergilah beri dia makan. Aku ada di sisinya." Terkejut Nabi Musa. Jadi maksudnya berbuat baik, bermunajat pada Tuhan, beribadat tu bukan semata-mata atas sejadah ketika semayang, dalam kehidupan. Buat baik dengan orang. Dan Nabi Musa bermunajat lagi. Jadi Tuhan berdialog lagi dengan Nabi Musa. "Wahai Nabi Musa, aku sakit, melawatlah aku." Terkejut Nabi Musa. "Ya, wahai Tuhan, Engkau kan maha tinggi, Tuhan alam semesta. Macam mana kau boleh sakit?" Tuhan kata, "Wahai Musa, hamba-Ku sedang sakit, melawatlah dia, aku ada di sisinya." Jadi itulah kita kena buat baik, kita kena tenang, kita kena bahagia, kita kena berkasih sayang dalam kehidupan dengan semua orang tanpa had. Yang lain tu semua kerja Tuhan. Orang jahat yang kita anggap dia jahat, kejahatan tu dia urusan Tuhan. Dengan kita kena buat baik, cuma kena hati-hatilah ya. Jangan ananya diri kita, tapi kita sangka baik dan buat baik berdasarkan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Okey, yang ketiga, untuk titik bertemu titik, ingat yang pertama ialah kita kena berbuat baik, berkasih sayang tanpa sebab. Sebab Tuhan berbuat baik, berkasih sayang tanpa sebab. Tiba-tiba jadi manusia, jadi alam sebab dia maha kasih sayang. Dengan titik ar-Rahman ar-Rahim, kasih sayang tu Tuhan cipta semua. Yang kedua, Tuhan buat baik tanpa pilih kasih. Tuhan sayang semua. Tapi siapa yang buat buruk, buat jahat, dia akan dapat balasan keburukan tu sendiri. Tapi Tuhan tetap mendidik, membimbing sampai dia sedar. Tapi kalau tak sedar, dia dapat lagi keburukan tu. Sebab Tuhan tu membina, membangunkan, mencipta, menyembuhkan, memberi kebaikan tu sifat Tuhan. Ada sifat Tuhan maha memusnahkan, maha menyakitkan, maha merosakkan, tak ada. Tuhan maha mencipta, Tuhan maha membina, Tuhan maha menyembuhkan, Tuhan maha membangunkan. Itu sifat dia. Sebab tu apabila kita berlari, kan? Kita berlari, masa kanak-kanak tu kita berlari. Dan kita berlari tu kita lalai, kita terlanggar kayu. Bila terlanggar kayu kita jatuh. Bila kita jatuh, maka Tuhan yang menggerakkan tangan kita, tahan tanah supaya muka kita tak cedera teruk. Lepas tu bila jatuh pula tu, Tuhan pula tahan badan kita keras. Jadi tangan kita boleh tahan. Maka muka kita selamat, badan kita selamat. Tapi tangan kita luka. Sebab itu hukum kefitrahan. Jadi bila luka, maka Tuhan yang mengalirkan darah keluar. Bila Tuhan mengalirkan darah keluar, melalui darah itu ada sel-sel darah yang boleh membekukan darah. Dan darah itu berhenti dengan sendirinya. Dan bila darah itu berhenti, Tuhan yang menyembuhkan luka, Tuhan yang menghidupkan sel-sel untuk mencantumkan luka itu. Lepas tu luka itu pun bercantum dan kuman-kuman semua berhenti dan akhirnya sembuh, jadi parut, luka jadi sedia kala. Jadi Tuhan ni maha mencipta, menyembuhkan, menenangkan. Jadi masa bila Tuhan nak hancurkan, nak menyeksa kita, sebab tu bila kita sedar, Tuhan ni maha membimbing, maha memberi petunjuk, maha membimbing. Jadi bila maha membimbing, maha mengajar, maha memberi petunjuk, maka apa yang Tuhan beri kehidupan kita adalah bimbingan, tunjuk ajar, pembelajaran. Maka bila kita sedar ni, sebenarnya Tuhan nak kita belajar. Dan alam ini, bumi ini adalah sekolah kehidupan. Kita jatuh, bangun, buat baik, buat jahat, salah, betul. Dan kita ambil pengajaran dan kita baiki diri sampai kita matang. Dan akhirnya cahaya pada alam.
Dan kita boleh sebarkan kasih sayang, sebarkan kehidupan dan hidup dengan lebih bermakna. Sebab itu bila orang fitnah kita fitnah orang, Tuhan biar saja. Bila kita buat jahat pada orang, orang buat jahat pada kita, Tuhan biar saja. Bila berlaku perkara buruk itu, perkara buruk ini, Tuhan biar saja. Sebab Tuhan nak kita belajar. Ambil pengajaran benda-benda buruk yang berlaku, baiki diri dan pastikan benda buruk tak berlaku lagi dan teruskan nikmati kehidupan. Jika kita buat salah, baiki diri, tambah kemahiran, ilmu, ambil pengajaran, jangan buat salah lagi. Jika ada orang buat jahat pada kita, ambil pengajaran, lain kali hati-hati dan pastikan benda tak berulang lagi, baiki diri. Tuhan nak kita belajar. Sebab tu alam ini, sekolah ini, alam ini, dunia ini adalah sekolah pembelajaran. Tuhan nak kita belajar. Jadi cepat-cepat belajar, baiki diri, jadi matang dan nikmati kehidupan, jadi cahaya pada alam. Jangan menyeksa diri lama-lama sebab Tuhan tak nak kita terseksa. Tuhan nak kita cepat belajar dan cepat matang. Tapi masalahnya, dalam kehidupan ini sangat susah untuk kita ambil pengajaran. Sangat susah untuk kita ambil pembelajaran. Tapi kita banyak mengeluh, keluh kesah, marah, tuduh orang tu salah, orang ni salah, orang tu jahat, orang ni jahat. Tanpa melihat ke dalam diri untuk memperbaiki diri, tingkatkan kemahiran, skill, pengalaman, dan pastikan benda buruk itu tak berlaku lagi. Dan akhirnya terus menikmati kehidupan. Past is past. Benda lepas, benda lepas. Kita mati, hidup balik, mati, hidup balik. Benda lepas takkan boleh diubah. Kita mati, hidup balik, menangis, meraung. Benda yang berlaku, itu tak berlaku. Masa tak boleh putar balik. Sebab itu, jika berlaku benda-benda buruk dalam kehidupan, kita difitnah, berlaku benda-benda yang tak diingini, kematian orang tersayang, kita buat dosa, buat penyesalan, past is past. Jangan merintih lagi, jangan meraung lagi, jangan rasa tak berguna lagi, past is past. Benda lepas tak boleh diubah dah. Benda yang lepas tak boleh diulang balik. Benda yang terjadi tetap terjadi. Masa tak boleh putar balik. Hanya ambil pengajaran dan baiki diri dan usahakan benda buruk tu supaya tak berlaku lagi. Berhati-hati dan kembalikan kepada Tuhan. Nikmati kehidupan hari ini, saat ini. Nikmati kehidupan. Sebab tu saya dapat lihat banyak orang-orang yang ada depression, yang dulu keluarga dia porak-peranda, yang bergaduh dengan kawan-kawan dia, yang sakit. Bila dia memahami ini, dia lebih menghargai kehidupan. Dia layan keluarga dia double. Dia appreciate diri dia double. Dia menikmati kehidupan dia double. Maka mereka jadi diamond dan lebih bagus pada kita untuk menghargai kehidupan, menghargai keluarga, menghargai orang lain, menghargai masa, menghargai setiap ruang dan peluang yang wujud untuk menikmati, mencipta memori-memori indah. Kerana pengalaman-pengalaman buruk menjadikan mereka lebih baik. Jadi artinya semua benda buruk, benda negatif yang berlaku pada kita itu, dia tak ada satu pun mendatangkan keburukan pada kita sebenarnya. Dia mendatangkan kebaikan, menjadikan kita lebih baik, lebih istimewa, lebih menghargai kehidupan, lebih berhati-hati, lebih kemahiran, lebih skill. Jadi bila kita faham ni, kita berterima kasihlah kepada masa lepas kita. Berterima kasihlah kepada semalam. Sebab semalam ada hari ni. Berterima kasihlah kepada keburukan-keburukan yang berlaku pada kita. Kerana keburukan tu kita lebih menghargai kehidupan. Berterima kasih kepada sejarah-sejarah silam yang negatif kerana dia mengajar sesuatu untuk kita lebih menghargai kehidupan. Caranya ialah ambil pengajaran, baiki diri, lepaskan dan nikmati hari ini. Jika awak tak melepaskan, tak dapat menikmati hari ini, maka awak akan terperangkap dalam episod yang sama. Terperangkap dalam episod yang sama ini sangat sakit. Sebab kita akan mengeluh benda yang sama. Kenapalah benda buruk berlaku pada saya? Kenapalah dia buat jahat pada saya? Kenapalah nasib saya begini? Kenapalah Tuhan tak adil? Kenapa nasib orang okey, nasib saya teruk? Kenapa saya difitnah? Kenapalah saya ada kawan begini? Jadi awak akan bangun tidur, dia akan playback benda yang sama. Dia akan repeat benda yang sama. Nak tidur pun repeat benda yang sama. Nanti kita sakit tu. Jadi, akui saja emosi tu. Terima dia, ambil pengajaran dan belajar melepaskan dan nikmati hari ini. Nanti hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih menikmati.
Okey, jelas Okey, jadi untuk merasai I love myself, merasai kasih sayang Tuhan tadi, yang pertama ialah kita buat baik, menyayangi tanpa sebab. Yang kedua, kita menyayangi tanpa pilih kasih. Dan untuk menyayangi tanpa pilih kasih tu, jangan tengok orang sangat. Oh, kita kena sayangi A, sayangi pelajar B, sayangi pelajar C, tengok pilih kasih. Kita tengok diri kita dulu. Jangan pilih kasih diri kita. Maksudnya, reda dan terima dan nikmati diri kita apa yang Tuhan beri. Diri kita putih ke, hitam ke, terima diri kita dan nikmati. Hidung kita penyek ke, hidung kita panjang ke, hidung kita mancung ke. Hidung kita panjang pula, hidung kita mancung. Nak tegur juga tadi. Tapi itulah, biar je lah. Ya, hidung kita penyek ke, hidung kita mancung ke, terima diri kita. Mata kita sepek ke, mata kita bulat ke, rambut kita kerinting ke, kita pendek ke, kita panjang ke, terima diri kita. Jangan pilih kasih diri sendiri. Sebab Tuhan tak pernah pilih kasih diri kita. Terima diri kita seadanya dan menikmati, enjoy dengan penuh kesyukuran. Sebab itu, I love myself yang pertama sekali ialah dikatakan stop sabotaj diri. Jangan sekali-kali sabotaj diri kita dengan benda-benda buruk, benda-benda negatif yang berlaku pada kita. Dia sangat tak menyihatkan. Sebab itu stop kata diri kita buruk, stop tak terima diri kita, stop marah, protes benda-benda buruk berlaku pada kita, stop rasa rendah diri, stop salahkan keluarga kita bercerai, kawan-kawan tak suka kita, rasa diri kita buruk, hina, tak guna, tak ada masa depan. Stop. Ini sangat berbahaya. Jadi kita kena terima fizikal kita, bakat kita, kebolehan kita, nasib kita, takdir kita seadanya dan menikmati pasti ada kebaikan. Sebab tu dalam hidup ini ada satu doa yang sangat makbul. Dan doa ni lebih makbul daripada doa kita tempat ibadat atas sejadah tu, lebih makbul lagi. Sebab tu kita kena hati-hati. Apa doa tu? Iaitu doa sabotaj diri. Kita mengutuk dan mengeji diri kita sendiri. Kita duduk, apalah nasib aku malang, kenapalah semua orang jahat, kenapalah Tuhan tak adil, saya ni tak ada masa depan, rasa macam nak mati, apa pula keburukan akan berlaku pada hidup saya. Saya ni malang, saya ni tak baik, semua orang jahat, setiap hari berlaku benda-benda buruk, semua orang tak suka saya. Jadi awak keluh, kesah, mengeji daripada diri awak sendiri kepada diri awak sendiri. Dan yang paling bahaya, dia keluar sendiri tanpa sedar. Dan dia keluar sendiri tanpa awak rancang, walaupun daripada hati sendiri. Tanpa awak rancang, dia keluar secara spontan. Itu maksudnya daripada urat saraf, core belief, subconscious mind awak. Sangat makbul tu. Sebab tu stop. Jangan sabotaj diri kita. Jangan cakap mengeji diri kita. Terima diri kita tanpa syarat. Berdamai. Ambil pelajaran. Nanti diri kita makin teruk tu. Sebab tu apa bukti sabotaj diri ini doa yang sangat makbul. Bukti dia ialah apabila kita suka mengeluh, keluh kesah, mengomel, kata-kata buruk pada negatif, dan kata-kata negatif itu akan masuk dalam sel-sel kita, urat saraf kita, sendi kita, kepala kita, otak kita, pemikiran kita, tulang kita, automatik kita akan rasa lemah, tak larat, letih, nak mengantuk, nak tidur je. Sebab tu orang depression tu, salah satu ciri dia suka mengantuk, letih, penat. Penat tu macam buat kerja kuat. Tapi bukan buat kerja kuat. Dia bukan angkat batu. Tapi letih dalam pemikiran tu. Lepas tu automatik badan dia lemah. Semangat dia down. Lepas tu dia pergi mana pun banyak dapat keburukan. Kaki termasuk dalam longkang. Jumpa dengan orang yang jahat. Orang fitnah dia. Orang tak suka dia. Naik kereta. Aksiden. Lepas tu adu domba dengan orang lain. Pada kena tipu, sakit, demam, semua keburukan berlaku pada dia sebab doa dia dimakbulkan, iaitu sabotaj diri berlaku on the spot. Sebab tu jangan sabotaj diri. Stop sabotaj diri. Dan dalam I love myself, yang perkara yang pertama sayangi diri sendiri ialah terima diri kita tanpa sebab dan terima diri kita tanpa pilih kasih.
berdamai dengan takdir kita, berdamai dengan masa lepas kita, berdamai dengan emosi kita. Apabila kita dapat berdamai dengan emosi kita, hati kita tenang. Untuk berdamai dengan emosi kita, berdamai dengan takdir yang berlaku pada kita. Untuk berdamai takdir yang berlaku pada kita, kita kena sedari setiap benda yang berlaku tu pasti ada pengajaran. Pasti ada mesej untuk kita baiki diri. Maka ambil mesej, baiki diri, lepaskan, nikmati hari ini. Past is past. Jangan tersangkut dengan apa-apa episod. Hidup ini adalah bab jalan terus, jalan terus. Jangan tersangkut apa-apa. Sebab tu dulu saya convocation UFSI. Convocation UFSI ni saya duduk depan. Sebab masa tu saya ahli senate. Saya duduk depan. Jadi ada satu pelajar tu datang nak ambil scroll. Nah, sampai kat depan saya dengan kawan saya tu, dia perempuan, pakai kasut tinggi. Tiba-tiba dia macam tersalah langkah. Kaki dia menyilang, dia nak jatuh. Nak jatuh. Tapi tak jatuh. Kan? Lepas tu berlaku masa tu, Prof. Jadi dia nak jatuh tapi tak jatuh. Bila dia macam tu, kita tengok dia, kita tergelak. Dia pun gelak pada diri dia. Lepas tu dia ambil scroll, dia jalan terus. Dia senyum, dia jalan. Itulah maksudnya jalan terus. Awak dah nak jatuh, terima saja awak nak jatuh. Dan saksikan saja awak hampir jatuh. Bersyukurlah awak tak jatuh. Jalan terus. Okey, kejap. 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 Kejap kita rehat sekejap. Okey. Prof ke mana ya? So, seperti yang kat tadi itulah, kalau daripada tadi Prof dah rungkaikan banyak perkara kan. Kalau yang ni sikit sementara Prof keluar sekejap ni. Okey, kalau ikutkan apa yang Prof kata tadi, untuk kita sayang tentang diri kita ni, sebenarnya kita kena tahu sebenarnya sayang tu tanpa sebab. Seperti Allah kan, Tuhan pun sayang kita tanpa sebab. Yang keduanya tanpa pilih kasih sayang, tanpa pilih kasih. Yang kedua, dan yang ketiga tanpa balasan. Tapi itulah betul lah yang Prof cakap tu tadi. Kadang-kadang benda yang kita nak buat tu kadang bukan mudah. Tapi mungkin pelan-pelan kita boleh, orang kata, menikmati. Pelan-pelan kita kena mengambil iktibar dan kena pelan-pelan juga untuk lepaskan. Kan? Rasanya semua yang bersetuju dengan apa yang telah Prof katakan tadi. Sebab katakan sepanjang yang apa yang Prof nyatakan tadi, memang kaitannya memang dengan diri kita. Betul lah orang kata nak sayang orang lain, sebenarnya kita tak boleh sayang orang tu over sangat kan. Kita kena sayang diri kita. So kalau sayang diri kita, insya-Allah dengan mudahnya, dengan relanya kita akan mudah menyayangi orang lain. Dengan mudahnya kita akan cuba berlaku baik dengan semua orang dan tidak tanpa pilih kasih. Betul kan? Ramai yang setuju. Rasa macam tiba-tiba bila tak ada Prof ni, aku debar juga tak ada Prof depan. Okey, dah masuk. Boleh Prof. Okey, tak apa Prof, sambil tu mungkin Prof boleh take part dudukan tak panjang daripada tadi pukul 10 tadi, pukul 9 tadi Prof dah bercakap until now. Tapi sebelum tu lah Prof kan, macam saya katakan tadi lah, memang ilmu tentang kasih sayang ni sebenarnya bukan bermula dengan orang lain. Sebenarnya bermula dengan diri kita sendiri. Dan saya akui, kita ni, tambah lagi macam kalau kata yang bekerja, yang tak bekerja pun rasa dia ada stres dia sendiri. Betul macam yang Prof bagi contoh tadi kan. Dekat rumah pun kadang-kadang orang kata lagi non-stop 24 hours lah. Bukan 24 hours ni, kalau masa tu rasanya memang banyak aktiviti yang dia buat. Jadi akan ada stress of level, dia punya stress level dia yang tersendiri. Tapi bagaimana bila kita menyayangi diri kita, insya-Allah segalanya akan mudah, segalanya akan berjalan seperti baiklah insya-Allah. Jadi rasanya okey, kita boleh sambung balik Prof? Okey, terima kasih. Minta maaf tadi ada urusan sikit, ada pos laju sampai. Saya kena pergi ambil. Barang lah ni. I love myself. Memang sometimes we need to give reward pada diri sendiri kan Prof? Okey, silakan Prof. Okey, so kita kena ingat dulu I love myself. Kita jangan tengok orang lain, kita tengok diri kita sendiri dulu. Jadi jangan sabotaj diri kita. Sebab tu kita kena ajar student kita, anak-anak kita, remaja kita, jangan belajar untuk sabotaj diri. Dan kalau kita peranan kita janganlah sabotaj orang lain. Kata anak kita hitam lah, anak kita buruk lah, marah keterlaluan, rendah-rendahkan diri dia, cakap kasar. Daripada perbuatan kita suka sabotaj anak murid kita, pelajar kita, nanti dia pun akan lagi sabotaj diri dia sendiri. Jadi kita kena memuji dan kita kena cakap benda yang baik-baik, nanti dia akan okey.
Okey, jadi macam mana cara nak tangani sabotaj diri ni? Mengeluh, cakap-cakap negatif dan mengeji ni. Jadi kita kena tukar mengeluh dan mengeji kepada bersyukur dan memuji. Sebab itu, bersyukur dan memuji lah paling indah sekali dalam kehidupan untuk Island Myself. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada dan menikmati, dan kita kena memuji. Sebab tu dalam psychological yang sihat, kita kena memuji satu hari minimum 50 kali. Bangun saya tidur, memuji. Sampai malam sebelum tidur 50 kali kita kena puji. Jadi bila saya tanya pada you all semua, hari ni awak dah puji berapa kali? Tak boleh, kita kena rajin memuji. Bangun saya tidur, Alhamdulillah, syukur, nikmatnya dapat bangun tidur. Seronoknya tarik udara. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Malam tadi walaupun dapat tidur dalam 4-5 jam, tapi sangat nyenyak dan seronok dan tenang. Bangun pula tengok anak, hai Alia, cantiknya mata Alia. Papa sayang Alia. Jumpa pula isteri kita, hai sayang, hari ni walaupun bangun tidur tapi nampak cantik. Tak macam biasa, macam hantu. Hari ni cantik. Gurau je lah. Ada, saya menunggu yang tu berdebar juga. Memang betul word Prof nak kata tu. Ya. Lepas tu pergi kat luar, tengok cahaya matahari. Wah, cahaya matahari sangat cantik. Wah, berserinya hari ni, cuaca cantik. Wah, awan-awan berkepul-kepul, sangat indah. Jumpa lagi kawan kita. Good morning. Hari ni awak sangat handsome. Wah, hari ni awak nampak rajin. Muka awak ceria. Puji dan puji dan puji dan bersyukur dan memuji. Hidup kita sangat indah. Sebab itu, orang yang psychological dia sihat, dia sangat mudah memberi pujian sebab dia jutawan kasih sayang. Dia jutawan pujian. Dan setiap pujian itu akan datang keseronokan, kebahagiaan, ketenangan kepada orang lain. Dan berbuat baik pada orang lain, I love you tu sebenarnya berbuat baik pada diri kita sendiri. Ingat, dalam diri dia, roh Tuhan tu dengan dalam diri kita, roh Tuhan dalam diri kita sama je. Jadi berbuat baik kepada orang lain sebenarnya berbuat baik pada diri kita sendiri. Kebaikan tu akan datang balik pada diri kita sendiri. Paling mudah, bila kita puji dia, dia senyum, maka hati kita pun tenang. Tapi kalau kita buat baik, kita senyum pada dia tak senyum pada kita, no problem. Yang dalam itu senyum pada kita. Dan kebaikan tu pasti datang pada kita. Sebab itu, kita kena satukan kasih sayang tu yang ketiga. Yang pertama ialah memberi kasih sayang tanpa sebab. Yang kedua, berkasih sayang tanpa pilih kasih. Yang ketiga, berkasih sayang tanpa syarat. Berkasih sayang tanpa sebab. Ingat tadi, Tuhan menyayangi kita tanpa sebab, tanpa syarat dan tanpa mengharapkan balasan. Jadi kita buat baik pada diri kita, pada orang lain, tanpa mengharapkan apa-apa balasan baik. Sebab kita berbuat baik, sebab Tuhan dah buat baik pada kita. Itu saja. Kan? Sebab itu, anugerah yang paling besar Tuhan kepada kita adalah kehidupan. Anugerah paling besar dalam kehidupan adalah kehidupan. Sebab kita dapat lahir ke dunia ini. Dan setiap hari kita boleh bangun, kita boleh seduh oksigen, kita boleh lepaskan oksigen, kita boleh nikmati kehidupan. Dan dalam dunia ini, setiap hari ada berpuluh beratus ribu orang yang tidur malam, besok tak boleh bangun dah. Dan ramai orang yang tidur mati, besok tak bangun. Jadi bila setiap hari kita boleh bangun, tidur, tarik oksigen dan buat baik pada anak isteri kita, bersyukurlah. Sebab anugerah paling besar adalah kehidupan. Dan itu adalah anugerah yang tak tertanggung dan tak terbalas pada kita. Sebab tu kalau kita tak lahir ke dunia ini, kita dekat mana? Jika kita tak lahir kat dunia ni, kita di alam roh, kita di alam Tuhan. Maksudnya kita tak ada jasad, kita tak ada roh, kita tak ada pemikiran, tak ada perasaan. Maksudnya kita kosong. Jadi kita tak boleh merasai kasih sayang mak kita. Mak kita pun tak boleh merasai kasih sayang kita. Kita tak boleh sayangi anak kita. Anak kita pun tak boleh sayangi kita. Kita tak boleh hantar dia sekolah. Kita tak boleh makan dengan dia, minum dengan dia, pergi kerja, jawat jawatan kaunselor, jawatan pesyarah, jawatan polis, tak boleh berkhidmat dan tak boleh sambut happy birthday, potong kek, orang nyanyi birthday, tiup lilin, tepuk tangan, tak boleh. Jadi tak seronoknya hidup ni kalau tak dilahirkan.
Dia bersyukurlah kita dilahirkan, diberi oksigen. Maka untuk balas kebaikan Tuhan, kena melahirkan kita kepada dekat dunia ini dan telah menguruskan kita sebagai manusia. Maksudnya Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan telah memperlihatkan mata kita. Kita tak pernah berdoa pun mata kita melihat. Mata kita dapat lihat. Kita tak boleh berdoa pun telinga kita mendengar. Telinga kita dapat mendengar. Sebab itu untuk merasai kasih sayang Tuhan dalam hidup ni, kita kena sedar satu benda lah 99% apa yang kita perolehi dalam kehidupan ni sebenarnya bukan sebab doa kita. 99% apa yang kita perolehi dalam kehidupan bukan sebab doa kita atas sejadah, doa kita kepada Tuhan, tak. Tetapi kita perolehi sebab kurniaan, sebab anugerah. Sebab Tuhan Maha Baik, Tuhan memberi kurniaan. Kita tak mohon pun Tuhan beri. Sebab apa Tuhan beri? Sebab Tuhan tahu kita perlukan benda tu. Sebab tu dia maha memberi. Dia maha tahu. Jadi Tuhan tahu kita perlu oksigen. Kita lahir saja. Boleh sedut oksigen. Dan kita tak pernah berdoa pun nak ada oksigen. Dan jantung kita berdegup. Duk. Setiap hari, setiap saat tanpa minta cuti, dia bawa oksigen, bawa darah ke sel-sel kita boleh bergerak. Pergi ke tulang-tulang kita, pergi ke otak kita jadi pemikiran, pergi hati kita jadi perasaan, pergi ke tubuh badan kita jadi fisiologi. Kita tak pernah berdoa pun jantung kita berdegup. Jantung kita berdegup dengan sendirinya. Itulah anugerah. Dan kita nak makan, tengok saja makanan, air liur kita dah keluar sikit dah enzim. Kita tak pernah berdoa pun. Pegang saja nasi, maka air liur kita dah keluarkan enzim yang sesuai dengan nasi. Ini kita pun ambil makanan masuk mulut kita. Kita tak pernah berdoa apa tangan kita ambil makanan. Tahulah Tuhan nak menggerakkan tangan kita ambil makanan masuk mulut. Masuk mulut kita tak pernah berdoa pun mulut kita, ya Allah barilah aku kunyah makanan ni sampai hancur. Tak ada. Automatik Tuhan menggerakkan mulut kita mengunyah makanan. Bila makanan tu dah hancur, maka makanan tu masuk dalam kita punya asparagus. Bukan asparagus, apa dia panggil? Asparagus lah. Saya pun dah duduk asparagus tu, sayur tu. Esophagus. Ya, terima kasih lah. Esophagus. Okey, masuklah esophagus kita. Kita tak nak berdoa apa masuk dalam perut kita. Masuk perut kita keluarkan asid untuk proseskan makanan itu. Kemudian jadikan vitamin C, vitamin D dan pergi kepada kalsium. Yang selebihnya tu dimasukkanlah usus besar, usus kecil. Dan akhirnya jadi kita punya najis dan buang perkumuhan. Kita tak pernah berdoa. Sebab tu saya sebut 99% apa yang kita perolehi dalam kehidupan ni bukan sebab doa kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan memberi anugerah kerana dia maha kasih sayang. Dia memberi tanpa sebab. Dia memberi tanpa pilih kasih. Dia memberi tanpa mengharap apa-apa balasan. Sebab tu hidup ni ada dapat kesyukuran. Menikmati, kembalikan kepada Tuhan kesyukuran. Sebab tu kadang-kadang ni kita ni doa macam-macam. Nak itu, nak ini. Macam-macam kita berdoa sampai lupa bersyukur. Ya. Jadi tak salah berdoa sana, berdoa sini. Tapi kadang-kadang tu kita kena bersyukur dan bersyukur. Sebab tu doa yang sebaik-baik sebenarnya bersyukur. Dan bila kita bersyukur, Tuhan akan tambah nikmat kita. Okey, jadi terfaham kat kita bahawa Tuhan tu maha baik. Tuhan telah menguruskan kita, memberi kita penglihatan, menyebabkan otak kita boleh berfikir dan kita boleh mendengar. Tuhan uruskan jasad kita. Maksudnya daripada dalam perut ibu, sel telur dengan sperm tu bergabung jadi nuktah segumpal darah. Darah tu menjadi daging. Daging tu membaluti tulang. Tulang tu menjadi organ tubuh badan kepala sebagai siapa yang sempurna. Siapa yang menguruskan? Tuhan. Dan Tuhan tak pernah salah urus. Dan sampailah kita lahir, macam mana kita lapar, kita menangis. Dan mak kita bagi kita susu dia. Tahu pula kita cari susu mak kita tu. Lepas tu, bila mulut kita kena dengan puting ibu, tahu pula kita menyedut susu tu. Lepas tu, tahu pula kita tarik, lepaskan bila kenyang. Tahu pula kita tidur. Tahu pula kita menangis nak buang air besar. Tahu pula bila masa merangkak, bila masa berjalan. Jadi siapa yang uruskan, siapa yang mengajar? Tuhan. Tuhan tak pernah salah urus.
Jadi bila kita faham itu, terlintas satu benda daripada hati nurani kita bahawa Tuhan tu maha baik. Tuhan tu maha baik. Tuhan tak pernah pilih kasih. Tuhan membuat kebaikan tanpa sebab. Dan Tuhan tak membuat dan memberi kasih sayang tanpa mengharap apa-apa balasan pada kita. Tuhan maha baik. Tuhan maha baik. Maka tugas kita ialah buat kebaikan. Buat baik pada diri, buat baik pada orang lain sebab Tuhan telah buat baik pada kita. Tu boleh pegang tu. Ya Quran sebut jelas tu. Berbuatlah baik seperti mana Tuhan telah buat baik pada kamu. Maka kita buat baik pada diri kita, jaga pemikiran kita, perasaan kita, jasad kita supaya tak rosak. Dan berbuat baik pada orang lain. Dan berbuat baik kepada alam tanpa mengharapkan apa-apa balasan sebab Tuhan telah buat baik pada kita. Jadi buat baik sajalah. Sebab itu, untuk berbuat baik, untuk titik bertemu titik, please jangan harap apa-apa balasan kepada kebaikan kita. Sebab tu ada orang sebut dekat saya, dia cakap, Prof, bila saya buat baik dengan orang, orang tak hargai kebaikan saya. Bila saya buat baik pada orang, orang fitnah saya balik. Bila saya buat baik pada orang, saya dipijak. Saya tak dihargai, orang tak balas kebaikan saya. No. Tak. Lepaskan. Kita buat baik, tak mengharapkan apa-apa balasan walaupun satu sarah. Kerana kita buat baik sebab sifat kita suka buat baik. Dan kita buat baik sebab kita happy buat baik. Dan kita buat baik tak mengharapkan apa-apa balasan walaupun satu sarah kepada kebaikan kita. Tapi kita seronok, happy dan sifat kita memang baik. Tak tahu macam nak cakap. Tapi macam itulah. Okey, sebab tu dalam psychological, apabila kita buat baik mengharapkan balasan orang tu, sangat rugi, sangat sakit. Sebab apabila kita tak dapat balasan, tak dapat pujian, tak dapat penghargaan daripada bos kita, kawan-kawan kita, majikan kita, bila kita buat baik, kita akan marah, kita akan protes, kita akan berberontak. Kita buat baik lagi, dia tak puji kita, dia tak hargai kita, kita akan marah, berberontes dan akhirnya kita boleh dapat depression, boleh dapat anxiety, hidup kita tak keruan, kita boleh jadi dendam, kesumat dan amarah. Jangan, lepaskan. Kita buat baik sebab kita happy buat baik. Kita buat baik, keseronokan, kenikmatan kita buat baik tu, kita dah dapat sekarang dah. Pada orang tu, lepaskan. Jangan tuntut apa-apa balasan. Termasuk mak ayah buat baik pada anak. Jangan tuntut apa-apa balasan daripada anak walaupun satu sarah. Lepaskan. Dan rugilah orang yang mengharapkan balasan ini sebab sebaik-baik balasan adalah Allah, Tuhan. Sebab tu disebut tu, berbuatlah baik. Maka siapa yang berbuat baik, kebaikan itu untuk diri yang sendiri. Tidak ada balasan baik, tidak ada balasan baik, melainkan kebaikan juga. Jadi maksudnya, kita buat baik, maka Tuhan yang membalasnya. Macam mana Tuhan membalaskan? Lepaskan. Jangan tuntut, jangan harap Tuhan balas. Tetapi, hukum kefitrahan tetap berpusing. Kebaikan pasti berpusing kebaikan. Dan tidak ada perbuatan baik melainkan kebaikan juga. Itu janji Tuhan. Itu hukum kefitrahan. Itu hukum kasih sayang. Tapi kita tak tuntut, kita tak desak dan kita tak berharap. Tapi kita lepaskan. Tapi dia tetap berpusing pada kita. Dan dia sebaik-baiknya membalas tu adalah Tuhan. Sebab tu bila awak buat baik, tolong orang lain, mudahkan orang lain, tak hasad dengki, tak adu domba. Dan awak mengembirakan hati orang lain, mengeluarkan orang lain daripada permasalahan, mudahkan urusan orang lain. Nanti kebaikan tu Tuhan yang balas. Bukan daripada Ali, bukan daripada Abu. Iaitu awak naik kereta, naik accident, tak jadi. Awak naik kereta, hujan, sepatutnya ada kereta langgar awak. Tapi kereta itu berpusing ke arah lain. Awak demam, lepas tu sembuh. Ada virus, kena, lepas tu tak sakit teruk. Datang umpama angin, hilang dengan sendirinya. Lepas tu bila kita kerja, urusan naik pangkat, mudah. Orang-orang jahat, nak buat jahat pada kita. Kejahatan tu Tuhan tukar kepada empati dan kasih sayang. Apabila kita mohon sesuatu mudah, anak kita belajar dekat sekolah mudah, lulus periksa.
Dan apabila orang nak buat jahat pada anak kita, tak jadi buat jahat, jadi buat baik. Anak kita pun dulu periksa, jumpa dengan orang baik, kawan dengan orang baik. Orang buat jahat nanti tak jadi. Lepas tu dia dapat jodoh yang baik, kahwin keluarga yang baik, dapat anak yang baik, yang sihat, yang cergas, fizikal dan mental. Itulah Tuhan membalas melalui orang, udara, angin, fizik, kimia, biological, alam. Itulah Tuhan membalas. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Biar Tuhan punya kerja. Itulah paling tepat, itulah paling baik, itulah paling jitu, itulah sebaik-baiknya untuk kita. Tapi lepaskan. Sebab itu, jangan harap apa-apa balasan baik daripada orang. Saya pernah jumpa dengan satu lelaki, dia ada depression yang teruk. Sampai bila dia naik kereta tu, dia pernah langgar lori. Dan saya sembang dengan isteri dia kata dia ni baik. Dia suka tolong orang. Dia suka buat itu. Dia suka buat dia sangat ringan tangan. Tetapi dia ada satu masalah. Lepas dia buat baik, dia tolong orang. Kalau orang tu tak puji dia, tak sanjung dia, tak cerita pada orang dia buat baik, tak cakap terima kasih, dia akan marah, dia akan tengking, dia akan rasa dihina, dia rasa orang tak hargai dia akan mengamuk, dia akan depres. Sebab itu, apabila awak buat baik, awak harap orang tu buat baik. Dan tambahan pula, jika orang tu buat jahat pada awak, hina awak, keji awak akan rasa sangat marah, sangat tension, sangat tertekan. Awak boleh sakit, jadi dendam, kesumat, depression. Sebab awak mengharapkan kebaikan kepada perbuatan baik awak. Awak sangat rugi. Mengharapkan balasan baik daripada makhluk sangat rugi. Biar Tuhan membalasnya. Biar alam membalasnya. Biar setiap sel zarah membalasnya tanpa apa-apa yang kita harapkan, fikirkan. Itu semua kerja Tuhan. Jangan campur urusan Tuhan. Yang penting kita buat baik kerana kita happy buat baik. Kita buat baik tanpa pilih kasih. Dan kita buat baik tanpa harap apa-apa balasan. Maka bila kita buat begitu, nanti awak rasalah satu benda. Itu dipanggil titik bertemu titik. Perpum. Kan? Sebab kasih sayang makhluk sama dengan kasih sayang Tuhan. Kasih sayang kita itu sama dengan kasih sayang rohani, jati diri yang sejati dari diri kita. 3 ciri tadi. Kasih sayang tanpa sebab, kasih sayang tanpa pilih kasih sayang tanpa harapkan balasan. Maka awak rasa hidup awak tenang, awak bebas, awak tak bergantung pada makhluk, awak enjoy life, awak sayangi diri, awak happy, awak seronok, tak ada lagi adu domba. Maka waktu itu kita tak harapkan kepada pujian lah ya. Pujian tak akan menyebabkan kita terbang. Dan kita tak akan terjejas dengan cecaan dan hinaan. Dan cecaan dan hinaan tidak akan menyebabkan kita tumbang. Maka pujian tak menyebabkan kita terbang. Cecaan dan hinaan tak menyebabkan kita tumbang. Jalan terus. Selagi itu baik, sesuai dan tak memudaratkan orang lain. Dan kita suka, Tuhan redha, bismillahirrahmanirrahim, jalan terus. Jangan peduli sangat apa orang kata. Tetapi yang ada keyakinan dan berlumba-lumba buat baik. Okey, jelas Okey, jadi bila kita memahami ini, inilah 3 asas untuk I love myself. Dan juga I love you, I love others, I love all. Iaitu semuanya berpunca daripada kasih sayang Tuhan pada diri kita. Dan kita dah faham tadi, apabila kita dapat rasa ini nanti baru titik bertemu titik. Tapi untuk ini kita kena praktis dalam kehidupan. Kalau kita jalan-jalan kan, tiba-tiba kita rasa kita nampak sampah di tepi jalan, kita nak buang, kita rasa biarlah itu bukan kerja aku, tak boleh tu. Kita nampak sampah di jalan, kita ambil buang. Kita tak tahu kenapa kita ambil sampah, kita buang. Tapi sebab kita suka, sebab kita happy, sifat kita memang begitu. Jadi dia buat secara tanpa sedar, tanpa dirancang. Nanti hidup awak happy, nanti latih pada diri awak. Sebab itu sebenarnya lah hidup ni, apa yang Tuhan nak pada kita? Tuhan nak kita buat baik je. Rasai kasih sayang, buat baik dan kembali kepada Tuhan. Tuhan dah bagi contoh yang baik dah. Sebab tu Tuhan bagi contoh, ada satu pemuda jalan ke satu jalan dalam hadis tu kan. Tiba-tiba
dia nampak satu duri dekat jalan. Dia pun risau nanti duri ni orang langgar, kaki berdarah, masuk hospital, luka, kena kuman, kesian. Dia risau nanti orang kena duri ni. Dia pun ambil duri ni buang. Dan kerana kebaikan dia iaitu memindahkan duri daripada jalan, maka Tuhan ampunkan dia dan masukkan dalam syurga. Beri ketenangan kepada dia. Itulah buat baik. Dia bukan buat tahajud pun, dia bukan mengaji Quran pun, tapi dia memindahkan duri daripada jalan. Sebab takut orang kena duri. Sebab tu buat baik sajalah. Tuhan suruh kita buat baik yang dirasai oleh orang lain. Sama juga Tuhan bagi kita cerita yang sangat cantik. Iaitu ada seorang pelacur. Apa kerja pelacur? Awak tahulah kan kerja pelacur. Pelacur ni baik ke jahat? Tetapi pelacur ni satu hari, tapi janganlah jadi pelacur pula kan. Itu menanyai diri kita kena buat baik. Satu hari pelacur ini dia pergi satu perigi. Dan dia nampak seekor anjing yang nyaris mati kerana kehausan. Dia pun kesian tengok anjing ni dahaga. Dan takut anjing ni mati. Dia pun ambil dia tudung dia, dia ambil baldi, dia pun masuk dalam perigi tu. Dia pun ambil air tu dan bagilah anjing tu minum. Anjing tu pun minum, dah seronok, bahagia, tenang, happynya sebab buat baik pada anjing. Bestnya, seronoknya buat baik pada anjing. Dan kerana kebaikan dia memberi minum anjing, maka Tuhan ampunkan dia dan memberi dia ganjaran syurga. Dan saya percaya pelacur ni buat baik sebab sifat dia memang baik. Walaupun ada sisi jahat dia, tapi sifat dia memang baik. Yang kedua, pelacur ni buat baik tanpa syarat. Dia buat baik dengan orang, dia buat baik dengan siapa saja, termasuk dengan anjing. Dia buat baik dengan anjing. Yang ketiga, dia berbuat baik tanpa harap apa-apa balasan. Dia tak harap apa-apa balasan daripada anjing tu. Hanya anjing saja dia buat baik. Dan mustahil dia harap apa-apa balasan pada anjing tu. Jadi, titik bertemu titik, maka rahmat Tuhan turun pada dia. Maka dia dapatkan ampunan dan diampunkan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini contoh yang sangat baik untuk kita lah ya. Tapi bila kita faham kisah ni, kita jangan jadi orang yang berfikiran sempit. Ada orang berfikiran sempit macam kawan saya tu. Ya? Dia cerita kat saya. Dia terinspirasi dengan kisah seorang pemuda yang dimasukkan ke syurga. Tuhan ampunkan dosa dia sebab dia buang duri kat jalan. Jadi kawan saya ni pun pergilah kat jalan-jalan cari duri nak buang. Dia pergilah masuk lorong-lorong, jumpa duri nak buang. Itu tak cerdik namanya tu. Sebab zaman sekarang ni dekat jalan mana ada duri lagi. Jalan raya tak ada duri. Awak pergi kat highway tu tak ada duri. Ada tapi susah lah. Ya. Ada pun sekejap saja. Pasti ada orang clearkan, cucikan. Sebab jalan kita besar, bukan macam belukar macam dulu. Jadi memindahkan, membuang duri daripada jalan tu maksudnya ialah memudahkan laluan orang lain. Jangan fitnah orang, jangan adu domba orang, jangan menyusahkan orang lain, jangan masukkan pasir ke dalam periuk orang lain, jangan fitnah orang lain, mudahkan orang lain, sokong orang lain, tenangkan orang lain. Itulah membuang duri dekat jalan. Mudahkan kehidupan orang lain. Tenangkan kehidupan orang lain. Sokong orang lain. Jangan ganggu orang lain. Jangan fitnah orang lain. Itulah membuang duri dekat jalan. Jadi maksudnya, sepanjang masa setiap ketika kita boleh membuang duri dekat jalan. Tak payahlah pergi kat jalan-jalan tu nak buang duri. Dalam kehidupan kita hari-hari. Dalam kekeluargaan kita, kita tengok anak kita muka masam. Kita pun peluk dia, cium dia. Kenapa muka masam ni? Tadi nak pergi sekolah. Tapi hari ni, kawan kata tak nak kawan dengan saya. Okey, tak apa. Kalau kawan tak nak kawan dengan adik, nanti bawa coklat bagi pada kawan. Nanti makan sama-sama. Mesti ramai suka pada adik. Adik kan pandai berkomunikasi, pandai bercakap. Adik kan hero mama. Dia pun suka. Ni nak bagi kat Amin, ni nak bagi kat Ali, ni bagi kat Alia, ni bagi kat Aminah. Seronok dia. Jadi, buatlah baik dalam kehidupan ni dengan happy, tenang dan bahagia. Okey, jelas Okey, jadi ada orang kata, bila kita buat baik, bila hati kita rendah, maka orang akan pijak kita. Tak. Sebab itu dia tak faham lagi tentang I love myself tu. Dalam I love myself, kita tak akan pijak orang lain. Tapi dalam masa yang sama, kita tak akan benarkan orang pijak kita.
kita tak akan sabotaj orang lain. Tapi dalam masa yang sama, orang tak akan sabotaj diri kita. Itu baru betul I love myself. Sebab itu, kita ni manusia biasa. Kalau awak biar orang pijak awak biar orang hina awak, awak biar orang kata awak negatif, adu domba awak, cakap awak benda yang buruk berterusan, tak boleh tu bukan I love myself tu. Kita manusia biasa. Kalau biar orang hina awak, cakap awak negatif, adu domba awak, pijak awak, kutuk awak, hina awak berterusan, lama-lama awak mendap tu. Lama-lama awak sakit, lama-lama awak akan dapat depression, awak tak berguna, psychological awak sangat down. Tak boleh macam tu. Kita manusia biasa. Kita bukan robot, kita bukan mesin photostat. Kita tetap terjejas dengan kata-kata negatif, masa toksik. Sebab tu I love myself, kita kena jaga diri kita, pemikiran kita, perasaan kita supaya tak terjejas. Dengan cara kuatkan diri kita, I love myself, fokus kepada benda-benda positif. Kalau tak boleh juga, kita kena stopkan benda tu. Kalau benda tu tak boleh stop juga, kita kena angkat kaki. Kita kena keluar daripada circle tu. Nanti kita akan tenang. Kan, Prof? Yep. Kita kena beredar maksudnya. Kalau masih lagi kita dah cuba kuatkan diri kita, dah fokus pada diri kita sendiri, sayang diri kita, tapi masih lagi maksudnya kita kena lepaskan, kita kena keluar daripada zone tu. Kan, Prof? Kita kena keluar, kita kena berhijrah. Contoh paling mudah ialah bila saya pergi ke satu taman permainan. Pergi ke taman permainan, saya nak pergi main-main, tengok buaya, jalan-jalan kan. Jadi saya happy. Dalam masa sama tiba-tiba saya nampak ada satu jentolak, dia tengah gali parit. Kan? Jadi yang pertama, kalau saya nak menikmati, saya kena terima jentolak tu. Saya kena terima dia korek parit. Saya kena terima bunyi dia tu. Jadi bila saya terima, maka saya akan menikmati. Saya akan tengok, saya menikmati, saya enjoy. Maka bunyi jentolak itu, kerja dia tak akan ganggu saya sebab saya terima. Jadi biarlah jentolak, saya jentolak buat kerja dia dan saya menikmati taman permainan dengan anak-anak saya jalan-jalan. It's okay, no problem. Tapi kalaulah awak rasa bunyi jentolak itu benar-benar mengganggu awak, bising dan hilang konsentrasi, awak pun jadi nak marah, maka awak kena pergi bagi tahu mesin jentolak tu untuk stop. Pergi bagi tahu dekat token tu, boleh tak? Ni taman permainan, awak tak boleh buat masa sekarang. Awak kena stop. Saya nak menikmati taman permainan ni. Boleh tak buat hari lain? Jangan korek-korek parit waktu sekarang. Jadi awak kena bersuara bagi tahu awak tak suka benda tu. Tapi kalau dia boleh terima, kalau keadaan okey, jentolak tu kata, ya, baik, sorry. Dia pun beredar balik rumah, stop kerja dia. Baguslah. Maksudnya awak berkesan. Tetapi kalau jentolak tu pandang awak, dia pun pandang jentolak dia cakap, tak bolehlah saya buat kerja ini, bos arah. Bos kata kerja mesti siap hari ini pukul 6. Saya buat sikit saja. Tak boleh, saya makan gaji. Nanti bos marah saya kena korek juga. Jadi maksudnya awak dah usaha untuk terima tapi tak boleh. Untuk berdamai dengan persekitaran tak boleh. Dan awak dah cuba untuk mencegah, stopkan dia tapi tak boleh. Maka awak kena keluar daripada circle tu. Jangan duduk lagi. Pergi taman yang lain kan, Prof? Pandai Shima. Pergi taman lain. Pergi tempat lain, banyak lagi taman-taman yang indah. Banyak lagi taman-taman bunga. Banyak lagi tempat-tempat yang indah. Banyak lagi shopping mall. Banyak lagi taman-taman perumahan yang indah yang kita boleh hargai dan nikmati. Keluar daripada circle. Cuma keluar daripada circle ni awak kena bijak lah ya. Sebab tu ada orang yang toksik tempat kerja. Bos dia toksik, rakan-rakan dia toksik, management dia toksik. Jadi nak keluar tu pun dia kena hantar surat. Dia kena bagi tahu bos, dapat keluarkan bos, lambat sikit lah ya. Jadi cubalah berdamai, cubalah tegaskan diri kita. Kalau tak boleh juga, awak hantar surat lah untuk pindah departmen. Untuk pindah departmen ni, awak hantar surat, pindah tak pindah perkara kedua. Tapi bila awak hantar surat saja, separuh masalah awak tu dah lega dah. Sebab awak tahu awak dah mohon pindah, awak akan pindah. Cuma belum masa yang lagi. Orang pun dah tahu dah awak nak keluar daripada tu. Awak dah lega dah. Cuma Prof,
malam Prof cerita pasal ni kan. Nak tanya jugalah. Okey, macam tadi kita dah hantar surat contohnya. Ni sebab ada yang bertanya dengan saya lah secara personal ni. Kalau katalah kita dalam keadaan tu, maksudnya kita masih kita dah usaha ke arah tu, tapi bagaimana untuk kita berhadapan dalam keadaan ketika itu? Kita dah cuba kuatkan diri kita dah cuba orang kata fokus tentang diri kita dah ignore tentang sekeliling. So apa lagi yang kita boleh buat, Prof? Okey, itu bab lain tu. Itu bab untuk menangani orang toksik ataupun narsisistik tu. So kita ada 5 formula ataupun 5 langkah untuk menangani toxic environment, orang narsisistik yang suka burukkan kita, tekan kita, adu domba kita, menyebabkan kita tak happy, kita tak gembira. Yang pertama ialah kita kena ignore it, kita kena abaikan dia, kita kena delete dia daripada kehidupan dia. Jangan ada kena mengena lagi dengan orang-orang toksik ni. Sebab toksik ni dia racun, dia akan merosakkan pemikiran kita, perasaan kita dan kehidupan kita tak happy tu. Kita kena I love myself. Tapi kalau awak boleh didik lah, kalau awak boleh ignore lah. Tapi kalau bos awak, ahli keluarga awak, mak ayah awak, suami awak, isteri awak tak boleh delete. Orang yang tak signifikan tu kalau family, husband, pasangan kan. Okey, jadi kata lebih delete. Yang kedua, awak kena jarakkan fizikal dan emosi. Jarakkan fizikal dan emosi ni maksudnya kalau dulu awak jumpa dia 5 jam satu hari, jumpa 1 jam je. Kalau sebelum ni awak bercakap dengan dia 50 patah perkataan, sekarang ni awak cakap dengan dia 10, 20 patah perkataan je. Jangan banyak-banyak. Sebab bila jarakkan fizikal, jarakkan emosi, jarakkan communication, automatik awak jarakkan impak tu. Impak tu jadi minimum. Kali kata, awak buat kerja ni, awak tak tahu buat kerja je. Awak ni malas je. Awak ni memang pekerja yang tak baik, ni tak berguna ni. Awak diam je. Jadi awak cakap, baik tuan, cukup. Okey bos. Ataupun angguk. Cukup. Ni awak yang terlebih-lebih. Bos okey, bos dah makan. Minta maaf lah bos, saya itu, saya ni. Awak okey, ni okey. Nanti awak yang banyak komunikasi, nanti awak teruk. Sebab tu kalau awak tak boleh cakap dalam bahasa Melayu, cakap bahasa Korea je lah ya. Ni saya, Kasa Hamidah. Cukup. Ya. Jadi lepas jarakkan emosi dan fizikal. Yang ketiga, awak kena I love myself. Awak kena sayangi diri awak kena me time, fokus kepada benda-benda yang baik, yang positif, cari circle-circle yang baik. Jadi awak happy, awak gembira. Sebab itulah kehidupan ni me time sangat penting. Masa bertenang sangat penting. Sama jugalah bila awak nak masuk pelaburan, kawan awak suruh beli barang ataupun invest apa-apa, awak terus masuk. Tak boleh tu, nanti awak akan menyesal tu. Kan? Duit bukan senang nak cari. Sebab tu masa bertenang sangat penting. Sebab tu cara-cara scammer, orang-orang jahat yang menipu kita dalam talian penipuan duit berjuta tu, dia akan desak awak. Buat. Bayar. Segera. Awak pun terus bayar, terus segera, tak boleh berfikir. Tak boleh. Bagi me time. Kalau scammer tu minta awak masukkan duit, okey, boleh tak bagi saya peluang lagi 1 hari, 24 jam. Besok pagi baru saya telefon balik, saya akan fikir. Tak maunya dia. Sebab awak masa bertenang. Boleh tak bagi saya tempoh 3 hari untuk fikir, nanti awak telefon balik, baru saya akan buat keputusan. Boleh tak saya tanya suami saya? Boleh tak tanya isteri saya? Boleh tak saya tanya kawan-kawan saya pakai undang-undang? Lepas tu baru saya akan bertindak untuk dengar nasihat awak. Tak mau dia. Sebab kita masa bertenang. Masa bertenang sangat penting. Please cari masa bertenang, relax, berfikir, tanya orang lain, bebaskan daripada emosi tu. Baru buat keputusan. Scammer tu berlaku semua sebab awak tak ada masa untuk me time, tak ada masa untuk menganalisis emosi awak. Dia desak awak, buat sekarang, bayar sekarang, back in sekarang. Jadi kadang-kadang jangan salahkan orang lah ya. Orang tu memang jahat lah, dia memang jahat lah. Tapi jangan salahkan orang lah. Salahkan diri kita, kenapa kita yang bodoh, kenapa kita yang tergesa-gesa, kenapa kita tak rasional, kenapa kita tak berfikir, kenapa kita tak tanya orang lain. Salahkan diri kita sendirilah. Sampai bila kita nak kena tipu. Tu kawan saya tu, pensyarah, 500,000 kena tipu scammer. Yang pelik tu, banyak pula duit cash dia. Kalau saya dia minta 1,000, 2,000 pun tak ada cash. Kan? Tapi kesian lah kan.
Okey, jelas kan? Okey, jadi untuk I Love Myself tadi, untuk tangani endotoksid, yang pertama ialah delete dia. Yang kedua, jarakkan fizikal dan emosi supaya kita punya impak berkurangan. Dan yang ketiga, kita kena fokus I Love Myself, sayangkan diri sendiri. Dan fokus benar-benar kita gembira, kita happy. Dan yang keempat ialah kita kena melawan sikit. Tapi melawan ni, yang pertama, jangan lawan mulut. Awak kena lawan non-verbal. Tunjukkan awak protes. Macam kalau dia tak cakap negatif pada awak, desak-desak awak kalihkan badan. Awak perpandang benda lain. Atau buat angkat telefon. Jadi jangan tunjuk layak baik sangat. Jangan sopan santun sangat. Nanti awak makin teruk kena tu. Sebab itu, bila awak protes, awak tunjukkan awak tak suka, awak menyatakan pendirian awak bahawa awak berhak protes. Awak berhak bercakap sesuatu yang awak tak suka. Tapi jangan cakap dengan mulut. Macam tengah cakap tu, minta maaf bos, ada telefon sekejap ke. Ataupun kalau orang tu narsisistik ataupun toksik, bila telefon awak cakap tu maka hamun awak, dalam awak dengar dia punya kata-kata tu, awak sangat down, awak sangat teruk, awak akan menung satu hari sebab kata-kata dia sangat teruk dan awak akan bersalah, awak rasa berdosa, awak down. Yang awak duk dengar kata dia angguk-angguk, serap masuk urat saraf awak, buat apa? Awak tak sayangkan diri awak. Jadi bila dia cakap tu, awak diamkan suara ataupun letak kat ceiling, dinding, biar dinding dengar. Dah habis tu, ada lagi biar dia dengar. Habis biar dia dengar. Habis. Ada tergelak seseorang kat sini, Prof. Biar dia cakap dengan dinding. Awak jangan serap. Kita kena ingat tu benda, kita ni manusia biasa. Awak serap nanti awak sakit nanti. Sama juga, ada kawan saya tu, dia ada WhatsApp daripada seorang yang narsisistik. Dia tunjuk WhatsApp dia kat saya. Panjang WhatsApp dia. Saya baca WhatsApp dia, saya rasa nak luruh jantung saya. Ayat dia tajamnya, simple, tajam, padat. Pandai betul dia buat ayat. Kita rasa bersalah, kita rasa down. Jadi kalau WhatsApp macam tu, awak tahu awak sana getih, awak jangan baca lah. Awak tengok dia hantar WhatsApp, jangan buka, awak pergi tekan delete. Tak payah baca lah. Kan? Kalau penting, dia telefon, dia bagi tahu benda-benda penting. Awak buat. Benda-benda yang tu tak payah baca. Sebab bila awak baca, masuklah urat saraf, masuk sendi, masuk tulang, nanti psychological awak down. Lebih baik kita tak